Lawat ya. Sorry ya, terjatuh pula. Okey, sekarang dah 113 orang, 114. Okey, tolong panggil lagi kawan-kawan, mak ayah, adik-beradik, mak, suami. Saya paksa suami saya dan anak-anak dengar sebab ilmu malam ni sangat bermanfaat ya. Kita berilmu, insya-Allah kita dapat bantu orang lain, terutama diri kita kan. Okey, kita mulakan dulu dengan surah Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Okey, Kak Is nak bagi tahu, Kak Is sebenarnya mula kena forever ni pada tahun hujung tahun 2020 ya. Pada waktu tu saya sangat tengah alami sakit gastrik yang teruk. Saya ada GERD, sakit pedik hulu hati, dan saya selalu sakit kepala. Jadi kebetulan Zuraida, Kak Eda tu, dia telefon saya, dia kata dia ada satu produk dia nak mula buat bisnes. So saya kata datanglah. Dan dia bila saya mula minum aloe vera gel tu, Masya Allah, testing pertama tu saya sakit kepala, rasa pahit luar biasa dan saya peluh dingin. Jadi saya kata, ya Allah, Zuraida, muka saya pucat. Zuraida pun jadi takut. Saya kata, ya Allah, Zuraida, produk ni sangat-sangat efektif. I believe this is very good. So saya terus mula makan. Saya pujuk suami saya sebab saya suruh rumah. Belilah 3 botol aloe vera gel, 1 botol minyak ikan, 1 botol madu dan 1 apple. Ya, set untuk sakit pedih hulu hati. Dan saya tanya Zuraida, kau nak buat bisnes ya? Aku nak juga lah. Sebab saya suruh rumah, saya nak RM500 je. Kalau boleh dapat RM500, tak adalah minta duit dengan suami kan. Dia kata, ya, kita cuba buatlah balik. Sebab dulu Zuraida ni saya punya downline. Masa saya buat satulah MLM company kan. Dia downline saya upline. Sekarang terbalik dah. Dia jadi upline saya downline. Jadi kami cubalah. Bulan pertama tu, dan saya kata saya nak jadi VIP tu masa tu 2,000 lebih, 1,000 berapa ya, 1,007 kah masa tu untuk jadi VIP dalam tempoh 2 bulan. Saya dah dapat bayar beli set GERD. Saya pujuk mak saya kat Sabah, kat Kota Kinabalu. Dia pun beli, so ambil duit dia beli atas akaun saya. Lepas tu yang satu madu tu saya jual dengan satu kawan, dapat dia jadi ahli. Dia tak jadi ahli, dia beli madu tu harga runcit, dapatlah duit sikit. Dan aloe vera gel yang satu lagi yang saya dah masih ada tu saya jual dengan kawan seorang lagi. So Alhamdulillah saya dapat dengan sikit modal tu saya cerita dengan kawan baik tau. Kawan baik yang sure nak tolong kita kan. Dan mereka pun naklah produk tu kan. Saya jadi VIP. So bulan pertama tu saya dapat dalam RM300. Happy gila lah orang suruh rumah kan. Alhamdulillah, lepas tu bulan kedua, bulan Januari, saya dapat RM1,500. Saya kata dengan Zuraida, ya Allah, dulu buat company lain tu, bertungkus lumus, duit tak nampak. Ini buat main-main, dapat RM1,500. So, Alhamdulillah, bulan September 2021, saya jadi manager. Tak tahulah macam mana. Padahal keluar rumah tu sorok-sorok tau. Sebab anak ambil SPM 2021 tu, 2020 kena tunda sebab PKP. Ambil SPM. Suami larang keluar rumah, takut kena coronavirus. Saya sorok-sorok keluar jumpa sekejap kawan dengan apa tu, dengan mask. Sebab kan saya fikir kalau lah saya boleh buat kerja ni, saya dapat duit seronok kan. Jadi dengan usaha bulan Disember, Januari, Februari, March tu yang sorok-sorok pergi tu, saya jadi manager pada bulan September. Income saya RM11,000. Dapat RM11,000. Suami saya tak marah dah. Tak perlu sorok-sorok dah. Dia suruh dah keluar. Itulah ceritanya. Jadi siapa yang ada masalah suami tak benarkan tu, zip your mouth, senyum dengan suami, cerita gembira, sorok-sorok dulu. Jangan bagi tahu. Sorok-sorok keluar. Kan? Bukan salah pun kita tak buat dosa. Sebab jangan jadi gaduh kan. Jangan jadi gaduh. Lepas tu bawa duit, tunjuk kat dia. Dia tak nak duit pun tapi dia suka. Sebab dulu saya buat kerja dulu tu, tunggu subuh sampai ke malam, duit tak ada. Ini pula sorok-sorok pergi sekejap je. Begitu ayah, mami kat sini sekejap je. Ayah, mami kat sini sekejap je. Dapat RM11,000. Jadi Alhamdulillah, saya dapat je lah. Saya dapatlah local achiever untuk 2021. Alhamdulillah. Memang tak dapat pergilah kan. Tapi saya dapat gold plate. Saya tak pakai mask tapi dapatlah gold plate. Orang kata kan. Tapi yang sedihnya tak dapat pergi bercuti sebab
Mungkin Allah nak bagi saya bercuti tahun depan, doakan saya ya. Okay, let's start our story. Let's start introducing our amazing presenter. Dia ni saya punya upline. So upline. So alhamdulillah saya tak follow Zuraida. Kan? Sebab Zuraida ni sama saya, kami sama-sama. Aku tanya dia, dia tak tahu. Jadi apa sebab saya tanya YT, tanya Faiz kan. So alhamdulillah Faiz dengan YT ni anytime, Masya Allah, anytime. Lepas tu saya senyap. Saya senyap. Diorang tak pernah give up dengan saya. Saya senyap sebab anak saya yang nombor 2 pula SPM. Suami hebat. Suami kan dulu kerja UKM. Anak nombor 1 dapat A++. So anak nombor 2 pun mesti pergi tuition everything. Saya senyap. Tapi yang saya suka dengan Forever ni ya, sebelum saya perkenalkan YT ya, yang saya suka dengan Forever, kerja dulu kalau saya senyap, tidur 1 tahun, saya punya jawatan jatuh ke bawah. Nak pungut balik tak boleh. Tapi dalam Forever, saya tetap 48%. Saya usaha juga dapat 5 cc tu. Alhamdulillah saya senang juga dapat 5 cc kan. Taklah susah sebabnya dulu saya perlu buat 15,000 tiap bulan. Dalam Forever sekarang hanya buat setakat RM3,000 untuk 5 cc. Kalau hutan kita punya 48% tu kan. Jadi kalau orang tak faham pasal Forever ni kan, saya cakap satu je. Tak perlu maintain. Bila you 48%, maka Forever lah you 48%. Kalau tak nak buat bisnes, siapa tak nak makan murah? 48% tu, sampai bila-bila. Bercucu pun 48% aku makan. Kalau very jenis, siapa tak nak? Okay, cukup ya. Let's talk about YT. YT ni, Nurul YT ni adalah mahal guru saya. Dia merupakan anak sulung dari 6 adik-beradik. Pernah bekerja sebagai chemical engineer sebab dia ada degree dalam engineering ya. Berhenti bekerja sebab nak tolong suami Faiz buat berniaga kedai makan. Tapi bila buat kedai makan ni, YT selalu rasa letih, selalu lesu. Lepas tu dia explore pula bekam. Bila tengok bekam bagus kan, mereka belajar, Faiz dengan YT buat bidang bekam ni, mereka dalami bidang bekam dan juga acupuncture. So orang buka pusat bekam di Gombak. Nama pusat bekam tu Pusat Terapi Bekam Al-Hajari. Diorang buka pada Februari 2013 sampailah sekarang. Cuma YT ni dia terfikir tau. YT dengan Pak In terfikir bekam adalah luaran. Mesti juga perlu makanan kan. Sebab tabiat makan kita tu menentukan kesihatan kita. Jadi apa YT buat? YT pun YT dan Faiz lah. Diorang jadi perintis pula untuk pemakanan kesihatan. Diorang buat apa tahu tak? Gelap pula saya dengar. Diorang buat jamu. Cik tak? Faiz dengan YT buat jamu. Diorang buat jamu dengan herba. Tapi bila diorang buat herba dengan jamu ni sebagai perintis, orang kata founder, tak senang kan? Founder ni orang tak kenal kita kan? Jadi hasil jualan tak memuaskan. Lepas tu hasil tak sebaik dengan usaha mereka tu. Mereka pun tukar lagi. So YT tukar pula. Dia pula berhajat nak jadi pembekal ubat homopati pula kan. Tapi banyak pula kelayakan yang diperlukan. Perlu ikut latihan itu, latihan ni. Boleh dikatakan engineer susah lah nak jadi homopati punya perawat kan. So tak dapat lah tukar. Tapi akhirnya syukur Alhamdulillah Allah sayang kan. Siapa yang berusaha nak cari duit, nak ubah tabiat makan, nak ubah kehidupan, nak bantu orang lain lebih sihat. YT terjumpa Forever Living pada tahun 2017. Asalnya pun nak jadi pengguna saja. Tapi apabila YT sendiri ya mengalami keberkesanan kesihatan, khasiat nutrisi ya, dia nampak keberkesanan pada diri sendiri dan juga dia melihat demo produk. Lepas tu dia lihat pelan pemasaran. Ya, orang yang bijak perlu cari platform yang betul kan. So dia nampak tu dia tertarik. Terbuka hati untuk tolong lebih ramai orang lah melalui dia punya pusat bekam tu untuk lebih sihat. Selain daripada acupuncture dengan bekam, dia ajak orang untuk ambil Forever, Nutrition Forever. So Alhamdulillah, dan dia dapat jana pendapatan lah. Faiz dengan YT ni luar biasa tahu apa pendapatan diorang. Luar biasa pencapaian tau. Okay, let's hear ya. Pencapaian YT setakat ni mula-mula sekali Champion of Recruitment pada tahun 2018. Lepas tu Top of Recruitment tahun 2019. Forever to Drive Achiever Level 3 2021. Top 20 PNM Malaysia 2021. Global Rally Achiever 1500cc 2021. Chairman Bonus Manager dapat
pergi ke Abu Dhabi pada tahun 2022. Sekarang ni daripada dululah sampai sekarang he is also they are also story manager, ya, sejak tahun 2021. Dan baru-baru ni Baiti dan Faiz telah dinobatkan sebagai first runner up of top recruitment for 2022. So, apa yang saya kata, tengok berapa ramai sekarang ni. Kalau siapa, Alhamdulillah ada 273 orang. Bayangkan kehebatan Baiti ni dalam dia sibuk nak tolong orang sihat, dia nak bagi pula kita ilmu, tolong pegang pen, pegang buku, ya. Saya ambil buku ni, buku anak saya, tak kisahlah. Yang penting buku. Sebab kalau kita tak tulis, kita tak lekat kat kepala. Tak lekat kat kepala, dia tak lekat kat hati. Tak lekat kat hati, kita tak praktis. Screenshot tu banyak dah buat screenshot, tapi tak sama dengan pen dan buku. So, sila tulis buku, sila tulis apa yang cerita oleh Baiti. So, dia banyak teknikal tau, tapi memang luar biasa. Mari kita mulakan, kita dengar daripada sahabat saya, maha guru saya, Nurul Baiti. Silakan Baiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Dengar tak suara saya? Kalau dengar, bagi dekat ruangan chat tu satu. InsyaAllah, subhanallah. Seronok dengar cerita Kak Is. Bagaimana beliau bermula dalam Forever ni kan, terjebak. Lepas tu, Alhamdulillah sihat dan terus dapat meniaga. Dan ya Allah Tuhanku, Kak Is selalu panggil saya Maha Guru. Macam tinggi sangat tu kan. Sebab dia kata Sifu dah ada, Maha Guru tak ada kan. Alhamdulillah. Okey, Kak Baiti nak mulakanlah terus kita punya agenda utama. Terima kasih kepada Sifu kerana memberi ruang untuk Kak Baiti, Sifu Dr. Simon dan juga Datin Grace Chan kerana memberi ruang kepada Kak Baiti untuk menyampaikan, untuk berkongsi ilmu sebenarnya. Kan berkongsi ilmu dengan anda semua. Alhamdulillah. Okey. Okey, seperti yang kita tahu, insya-Allah hari ini kita akan terus. Okey. InsyaAllah kita akan membicarakan tentang satu tajuk yang insyaAllah Kak Baiti rasa satu tajuk sangat-sangat penting kita sebagai FBO yang untuk kekal sihat kan, dan kita juga nak tolong orang lain sihat. So perkara ini sangat-sangat penting kita hadam, kita ketahui supaya dengan itulah kita berjaya bantu orang. Okey, so itu berkenaan tentang biasakan betul dan betulkan biasa. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, seperti yang Kak Is dah perkenalkan Kak Baiti tadi, betul lah apa yang Kak Is ceritakan tadi kan. Saya berasal daripada Perak, saya Nurul Baiti berasal daripada Perak, sekarang mentap di Gombak. Saya sekarang memang mengusahakanlah Pusat Terapi Bekam Al-Hajari ini sejak tahun 2013 hingga sekarang. Kira dah 10 tahun lah ya, Alhamdulillah. Dan salah satu apa yang saya berikan pada masyarakat adalah perawatan bekam, akupunctur dan juga tidak ketinggalan pemakanan kesihatan forever living, sebab pemakanan inilah suplemen ini yang paling terbaik yang pernah saya jumpa kan. Sebelum ni saya memang dah pernah jumpa macam-macam kan, macam Kak Is cerita tadi tu, tapi forever living is the best, Alhamdulillah. Okey. So, tak nak buang masa kepada saya punya latar belakang sebab Kak Is dah ceritakan, dan ini adalah pencapaian saya yang saya dah dapat selama lebih kurang 5 ke 6 tahun lah saya dalam Forever Living. Yang terbaru ialah Top Recruiter. Siapa pergi Malaysia Rally hari tu? Cuba beritahu dalam ruang chat siapa yang pergi Malaysia Rally pada bulan berapa itu, bulan 6 kan dekat saya. Malaysia Rally, mana kita ada saya Alhamdulillah saya dinobatkan sebagai first runner up recruiter untuk kali ketiga. Subhanallah. Subhanallah. Okey. Lepas tu saya pernah dapat local trip ke Fukuoka, tapi masa tu COVID kan, dia bagi duit cash lah. Dan selain pada tu dalam negara, kita masa dinner BOI, saya dan suami dapat naik ke pentas, dapat piala. Alhamdulillah, terima kasih Sifu kan atas anugerah ini. Lepas tu saya juga dapat Forever to Drive level ketiga,
juga pernah mendapat Global Rally 1500 ke Abu Dhabi dan juga Chairman Bonus Manager. Alhamdulillah. Okay. So ini adalah saya punya sosmed. Siapa yang belum jadi friend saya, cepat-cepat send nombor saya. Lepas tu jadi friend saya kat FB, Insta dan juga TikTok. Sekarang ni musim TikTok kan? Okay. Alright, so back kepada kita punya tajuk utama kita kan, biasakan yang betul dan betulkan yang biasa. Okey, ini Kak Baiti tunjukkan rupa gambar-gambar ni. Okey, ni jika kita bekerja, ada peraturan waktu kerja yang mesti dipatuhi, betul tak? Betul tak? So tapi jika waktu kerja yang telah ditetapkan tak dipatuhi, apa akan jadi? Boleh tak tulis kat ruangan chat tu? Kat ruangan chat tu apa akan jadi kalau kita kan kalau kita kerja kan memang kita akan kena patuhi semua peraturan, datang pukul berapa, buat apa kan. Tak bolehlah buat kerja orang lain, kena buat kerja kita sendiri kan. Tak boleh membawang ke kan, ataupun mengopi ke kan, mengetih je kan. Mesti kena buat kerja kita dan kena datang cepat. Tapi andai kata kalau kita tak buat, kita datang tu macam bos pula kan, kita bekerja macam bos, tak buat apa-apa, datang lambat lepas tu balik cepat, apa jadi? Ya betul, kerja tak siap, betul tertangguh kan, tak fokus, stres, dapat warning letter, setiap hari bulan kena potong gaji, kena buang kerja, betul tak? Okey, terbaik. Terima kasih atas respon anda. Okey, sebenarnya okey, inilah juga terpakai pada kepada badan kita ya. Okey, itu jam kerja badan ni Kak Bai tunjukkan gambar rajah jam kerja badan. Sebab apa tahu? Sebab badan kita pun ada kerja dia. Ya. So terdapat istilah yang dipanggil jam kerja badan. Di mana kita hidup kat muka bumi ini, kita bekerja, kita sendiri bekerja, badan kita, dalaman kita tu, organ-organ tu pun bekerja ikut masa dia. Okey, badan juga mempunyai kerja yang beroperasi 24 jam. Terdapat masa tertentu apabila badan perlu bangun, perlu menyahkan toksin, perlu menghasilkan hormon tertentu dan bila badan dan ada juga masa badan perlu berehat. Okey. So waktu kerja badan ini adalah kerja teknikal badan manusia secara keseluruhan. Jika waktu kerja badan tidak dipatuhi, masa itulah masalah kesihatan akan timbul seperti badan mudah letih, mudah pening, sukar tidur, loya dan masa itulah mula datang penyakit. Okey. So kalau tengok gambar rajah ni kan, buat tengok kan bila badan tu akan keluarkan hormon, bila badan tu dia punya dia punya best coordination badan kita bila nanti semuanya Kak Baiti akan terangkan lebih detail ya. Okey. Seterusnya kita tengok. Okey, apakah akan terjadi sekiranya kita tidak mengamalkan gaya hidup yang sihat? Apa jadi? Ada antaranya kita akan sakit lah. Sakit, lepas tu kita akan obesity. So siapa yang obes tu boleh jadi kerana salah satunya kerana gaya hidup yang tidak sihat ya. Kita tak hidup mengikut jam kerja badan kita tu. Okey. So dan juga kita akan dapat tekanan ataupun stres. Kita mudah stres lah. Sebab apa? Badan tu letih kan, tak cukup rehat dan kita kini akan membuatkan kita stres. So seterusnya, gaya hidup tidak aktif dan kanser. Apa kaitan gaya hidup yang tak aktif dan kanser? Sebenarnya memang satu daripada 4 orang dewasa di Malaysia tidak aktif secara fizikal. Adakah anda antara salah satunya kan? Hopefully orang forever tak adalah kan? Orang forever tak adalah yang menjadi satu daripada 4 orang ni. Kena orang forever, orang yang aktif belaka. Okay? So, aktiviti fizikal membantu mencapai serta mengekalkan berat badan unggul dan mengurangkan risiko untuk dapat kanser. Nanti Kak Batik akan bahas, akan ceritakan macam mana yang bila kita tak gaya hidup tidak aktif, kan ada serta tempat yang bila kita buat kan itu akan mendatangkan kanser ya. Okey. Alright. So di sini disarankan kan kita aktif kita buat kerja-kerja aktif, contohnya bersenam sebagainya tu lebih kurang 150 minit seminggu. Lebih kurang 20 ke 30 minit lah sehari. Ya. Okey. Seterusnya, okey, ini adalah kaitan jam kerja badan dengan organ. Apa kaitan
organ dengan jam kerja badan. Kalau kita tengok dalam gambar Raja ni kan, kita ada ada 12 vital organ, ya. Kita ada 12 vital organ dan setiap organ-organ itu bekerja mengikut aturannya, mengikut fitrah lah orang kata. Ya, mengikut fitrah. So, jam kerja badan dibina berdasarkan konsep pasang surut kitaran tenaga ke seluruh badan. Okey, so dalam tempoh 24 jam, okey, tenaga ataupun qi bergerak dalam selang 2 jam melalui sistem organ. Okey, perubatan Cina menggunakan jam kerja badan untuk membantu mereka menentukan organ yang bertanggungjawab mencetuskan penyakit. Sebagai contohnya, kan, sekiranya anda sering marah dan geram, anda mungkin merasakannya paling kuat semasa hati bekerja, itu pada 1 ke 3 pagi. Ni waktu 1 ke 3 pagi ni dia. Ni waktu hati bekerja. Nampak ke circle tu, cursor tu, kan? 1 ke 3 pagi tu, 1 ke 3 pagi tu ialah waktu jam bekerja. Waktu hati bekerja. So, anda kata kalau kita ni jenis seorang pemarah, kan, seorang yang cepat sakit hati ni, boleh jadi waktu hati kita masalah dan kerana kita dah langgar sesuatu yang membuatkan hati kita sakit lah. Gitu ya. Okay, so dan anda mungkin telah memendam emosi, atau mungkin jika anda mengalami sakit belakang pada akhir hari bekerja anda, maksudnya masa petang-petang, dah lepas habis kerja tu, kita waktu petang-petang lah, dalam pukul 5 ke pukul 6 kita balik kerja tu kan, anda mungkin telah memendam emosi yang kuat, emosi ketakutan, atau mungkin anda ada masalah buah pinggang. Pukul 5, 6, pukul 5, 6, 7 tu. Inilah waktu ni. Sorry. Waktu kidney ni. 5, pukul 17 ke 19 ni lah kidney. Waktu ni lah kita balik kerja kan. Orang sakit pinggang kan, selalu sering sakit pinggang, tapi biasanya orang cakap sebab mungkin seharian bekerja kan, tapi ada orang tidak ada mengalami masalah tu, so boleh sebabnya waktu ini adalah waktu kidney. So insyaAllah lepas ni kita akan cerita satu persatu waktu kerja organ ni, ya. Okey, boleh difahami ke apa yang Kak Bati sampaikan ni? Alright. Okay, seterusnya, nanti kita go through satu persatu kerja, ya, jam kerja organ tu. Okay, bermula daripada pagi-pagi, pukul 5 ke 7 pagi. Waktu ini usus besar kita bekerja. So, kita ni sebenarnya nak kena hidup bersama dengan organ kita. Kan? Selama ni kita ni kan hidup pakai suka hatilah kan. Kita dah berapa lama hidup? Dah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun kan. Kadang-kadang kita tak tahu bila organ kita tu bekerja. Betul tak? Pernah tak faham? Pernah tak tahu yang kita ni rupanya nak kena kerja ikut organ kerja. Bila kita bekerja ikut organ bekerja, kita selari, baru kita sihat. Selama ni kita lawan fitrah, yang kenapa kita ada penyakit, sebabnya salah satu sebab kita lawan fitrah tubuh tu. Orang kata, ya. Okey, so kita mendalami sedikit tentang usus besar. Okey, so waktu ni usus besar bekerja dengan aktif. So kita kena bangun dan kita kena minum air putih, ya, buat aktiviti bergerak, contohnya bersuap ataupun macam kalau orang Muslim dia solat kan, banyakkan solat waktu ini. Lepas tu no caffeine pada waktu ini. Waktu ni memang kita akan rasa macam nak minum kopi lah kan, tapi tak boleh lagi minum kopi. Nak minum kopi ke teh ke, ada masa dia. Sebab bila kita awal-awal dah cari caffeine, itu yang kita craving sepanjang hari, ya. Okey. So, badan anda perlukan air putih untuk usus yang sihat. Berikan cukup masa untuk puasa pembuangan air besar. Sebab jika tidak, penyakit akan terkumpul, ya. Sebab apa tahu, bila lah macam orang yang bekerja, makan gaji, waktu ni akan bangun, lepas tu terkejar-kejar nak siapkan diri, nak hantar anak sekolah sebagainya. Kadang-kadang dah rasa dah nak membuang kan, tapi oleh kerana kesibukan tu tak ada masa nak layan, betul tak? Tu yang jadi benda tu masuk dalam kan, tersimpan balik kan. So that's why kita kena bangun seawal mungkin so that kita tak terkejar-kejar, tak kalut, dan kita memberi masa kepada badan untuk
untuk lakukan proses detoksifikasi secara menjadi. Awalnya minum kopi, tak boleh minum kopi, nanti ada time dia. Sabar ya. Okey. Ni kita santai-santai je ya. Okey. Alhamdulillah. Okey, seterusnya, waktu pukul 7 pagi hingga pukul 9 pagi. Waktu ni adalah waktu perut. Perut masuk kerja. Waktu ni perut masuk shift dia. Okey. So wajibkan diri bersarapan. Okey, so jika tidak, metabolisme turun mendadak. Okey, sebab itulah kadang-kadang orang bersarapan lewat, ya. Dia sarapan tapi lewat. Dan nak dekat tengah hari baru nak cari sarapan, berat badan dia naik mendadak walaupun makan sekali sehari sahaja. So that's why nak sarapan pun ada masa dia, ya. Ada tempat yang boleh makan, ada masa yang tidak boleh kita makan. Okey, so kita nak makan apa? Makan buah, makan protein, karbo, low GI, itu glycemic index yang rendah ya. Lepas tu lemak sihat dan juga vitamin. Okey. Lepas tu kena banyaklah. Semua zat mineral dan vitamin kena diambil pada waktu ni ya. Makan makanan berkhasiat. Orang kata pagi simple-simple je kan. Tidak, sebenarnya pagi ni lah kita kena makan segala jenis vitamin dan mineral kena masuk awal-awal pagi ni dulu. Supaya that's why bila kita banyak makan zat, sebenarnya yang penting badan kita bukanlah makanan tau. Yang penting pada badan kita, organ-organ kita ni sebenarnya perlukan zat dan mineral yang cukup. Okay, so bila tak cukup, that's why nanti badan kita akan demand makanan. Sebenarnya organ-organ kita ni perlukan makanan. Okay, so bila kita makan waktu ini yang berkhasiat, dia akan membantu usus kecil menyerap nutrien dengan lebih banyak. Okay, so andai kata kalau kita tak cukup makanan yang berkhasiat waktu ini, membuatkan penyerapan pada waktu kecil bekerja, dia tak serap dengan baik. That's why bila kita makan, kenapa makan suplemen tak berkesan? Rupanya kita tak makan on time. Kita bukan makan suplemen waktu ni, kita makan ikut suka hati kita lah kan. Mungkin lewat sedikit. Okay, so seterusnya, ini pula, inilah kerja waktu limpa dan pankreas bekerja. Pukul 9 pagi ke 11 pagi. Okay, so ini kena perhatikan kepada orang yang mengidap kecil manis. Ya, sebabnya orang yang kecil manis, salah satu masalahnya adalah pankreas tidak menghasilkan insulin dengan cukup kan. So kena alert. Di mana kenapa saya dapat kecil manis? Sebab pankreas lemah. Kenapa lemah? Kena alert bila waktu pankreas tu bekerja. Sebab mungkin boleh jadi kerana kita tak ikut pankreas bekerja dengan baik, makanya kita tak sihatlah pankreas kita tu. Okey. So waktu ni pukul 9 pagi hingga 11 pagi ni, waktu pankreas dan limpa berperanan tukarkan nutrien kepada tenaga. Okey, gula kepada tenaga tu. Okey, so enzim dibebaskan untuk membantu mencerna makanan dan membebaskan tenaga. Lakukan kerja yang paling membebankan pada waktu ini. Waktu ini memang kita boleh bekerja yang membebankan lah ya. Sebab memang ada serta-serta tempat kita tak boleh kerja terlampau berat sangat. Tak boleh membeban kita sebab dikhawatiri masalah lah. Nanti Kak Wati akan cerita lebih lanjut lagi. Okay, so waktu ini memang kita bekerjalah dengan banyaknya. Okay, so limpa yang sihat akan memberi kekuatan pada mental dan metabolisme. Okey, elakkan makan ketika ini. Tak boleh makan tau. Kalau boleh, waktu ni sepatutnya tak boleh makan. Bukan waktu sarapan. Sarapan tadi pukul berapa tadi? 7 ke 9 kan? Tapi selalu orang akan terlajak makan waktu ini. So that's why elakkan makan ketika ini kerana akan menyebabkan permintaan gula tinggi. So that's why bila kita makan waktu ini membuatkan kita akan demand makanan yang banyak pada sebelah petang. Ataupun bukan petang, maksudnya selepas makan tengah hari lah, dalam pukul 3, pukul 4 tu mesti kita nak mencari makanan kan. Biasa makan goreng-goreng yang mana kita mudah dapat kan. Sebab apa? Sebab waktu ni kita dah makan. Sepatutnya kita kena makan awal lagi. Okay? Alright. Okay. Right. Seterusnya, okay, pukul 11 pagi ke 1 tengah hari. Okay, ini adalah waktu jantung bekerja. Ya, okey, jantung bekerja dengan optimum mengepam nutrien ke seluruh badan untuk membantu membekalkan anda tenaga dan nutrisi. Okey, itu tugas pertama jantung lah ya. Okey, so makan tengah hari tapi jangan makan kenyang sangat. Maksudnya jangan sampai kita terlampau kembung dengan makanan. Okey, so elakkan bekerja berat. Waktu ni kita jangan bersukan pula ke kan? Sebab waktu ni jantung sedang bekerja dengan pesatnya.
Sebab tu semua orang waktu pukul 11 pagi, 1 pagi ni, andai kata kalau dia ada masalah pada jantung, dia tak bolehlah nak senaman, nak berlari lah, nak bersukan lah waktu ini. Sebab ditakuti akan pressure pada jantung dia tu. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang tu tiba-tiba rebah kan. Sebab boleh jadilah ada faktor-faktor kesihatan dan juga jantungnya tu ada masalah. Okay? So elakkan kerja berat, sebaiknya rehat ataupun tidur seketika. Waktu ini kita boleh orang kata nap. Ambil nap masa sebelum Zohor. Jangan makan sampai lebam, betul. Jangan makan sampai lebam, sampai bontang kan. Okey. So waktu ni kita boleh bersosial, jumpa kawan kan, santai-santai, kita boleh jumpa orang bersembang-sembang sebab itu membuatkan jantung lebih relax. Jantung tak terbeban dengan banyak kerja. Okey. Seterusnya 1 ke 3 petang. Okey, ini adalah usus kecil. Waktu ni usus kecil masuk shift dia. Okey. So apa usus kecil ni buat? Okey, usus kecil sedang bekerja dengan aktif untuk penghadaman dan penyerapan. Okey, dia memang waktu sebab usus kecil memang sifat dia punya kerja adalah menyerap. So tadi perut dah mengisap makanan kita, makanan pada sarapan, dan waktu inilah usus kecil tu akan menyerap semua zat-zat yang kita makan. Termasuklah yang suplemen tadi tu. Suplemen kita ambil awal-awal dia kan. Banyak-banyak suplemen pun tak apa. Kita makan, cukupkan keperluan badan dan waktu ini adalah penyerapan dia. Okay? So makanan yang dia makan lebih awal akan melengkapkan penghadaman dan asimilasinya. Okay? Justru penting kita ambil sarapan supaya usus kecil dapat menyerap nutrisi yang diperlukan oleh badan secara optimum. Okey, dengan pada waktu ini boleh lakukan kerja-kerja harian atau bersenam ataupun nikmati secawan teh. So waktu ni boleh minum tehnya. Kan? Boleh minum teh. Tapi okey, nak tentang minum teh ni kan. Sebenarnya ikutkan kalau kita nak minum teh, kita kena minum teh saja. Tak boleh ada cokok odok lah, ada goreng pisang lah kan. Macam style Kak Wati selalu kalau Kak Wati bercerita kan, Kak Wati selalu ambil contoh orang Cina ataupun orang Arab. Kalau minum air teh tu teh sahaja, dia tidak ada cicah-cicah biskut lutut lah kan, biskut kering, biskut lemak ke, tak ada. Itu yang membuatkan lemak kita berkumpul. Ya. So anda kata kita makan tengah hari bersama teh juga. Itu pun tidak bagus. Teh ni dia kena minum single, dia kena makan kita kena konsum secara single, tak boleh bersama makanan. Bila bersama makanan nanti dia akan potong zat-zat yang ada dalam makanan kita tu lah. So that's why waktu ni kita minum teh sahajalah ya. Okey. So seterusnya pukul 3 ke 5 petang, apa yang terjadi ialah okey, pundi kencing kita waktu ni dia bekerja dengan aktifnya. Okey. So sistem metabolik akan bergerak ke dalam sistem penapisan buah pinggang. Lepas tu pundi kencing kita akan aktif lah ya. Kita akan mengalami banyaknya buang air kecil pada waktu ini. Okey, so siapa yang selalu kencing waktu ini, Kak Wati selalu relax diri Kak Wati. Bila Kak Wati kenapa kerap kencing kan? Patutlah pundi kencing sedang bekerja. Macam tu Kak Wati cakap pada diri Kak Wati. Okey. Bila kita dah minum kan, lepas tu kita akan kerap kencing pada waktu ini, itu maksudnya bagus. Pundi kencing kita aktif dan bekerja dengan baiknya. Tapi setengah orang dia tak kencing waktu siang tapi nanti dia kencing waktu malam. Itu tak bagus. Dia terbalik. Terbalik kan. So memang kita kencing waktu ini kan masih tepat untuk membuat kerja yang mencabar minda. Minum teh dan air putih untuk bantu detoksifikasi. Okey, so memang kita boleh minum teh waktu ni juga tanpa cicah ke semua tu kan. Okey, lepas tu dia bantu untuk detoksifikasi. Andai kata kalau kita ada punya customer kan, dia selalu cakap, kenapa ya saya minum-minum aloe vera, minum-minum ni suplemen forever asyik nak kencing je. Dan kita kena tahu waktu bila tu Kak, waktu bila tu kencing tu, petang-petang pukul 3, 4 sampai 5 petang tu gitu. Itu betul lah tu. Itu bagus. Itu punya kerja akak dah berfungsi dengan baik. Kita kena cakap, kan akak ada masalah kerja tak lawas. Oh ya ke? So kita tak risaulah bila kita organ kita tu rupanya tepatlah pada waktu dia. Okey. Alright. Seterusnya, ini pula bercerita tentang buah pinggang. Buah pinggang kerja dia pukul 5 petang ke 7 malam. Okey. So buah pinggang waktu ini, darah ditapis dan buah pinggang untuk mengekalkan keseimbangan kimia yang betul. Okey, so buah pinggang bekerja secara optimum waktu ni. Okey. So elakkan badan terlalu dehydrated. Maksudnya waktu ni kalau boleh memang kita kena banyak minum air.
kan elakkan kita panas ataupun dahaga waktu ni, kan segera minum air. Okey, banyakkan minum air. Ini adalah masa sesuai untuk makan malam juga. Waktu ni lah kita kena makan malam ya. Pukul 5 ke 7 petang kita balik kerja. Dah balik kerja, masa tu kita boleh get ready lah untuk makan malam. Okay. So untuk mengaktifkan peredaran darah, ya, untuk kita mengaktifkan buah pinggang juga, sebab buah pinggang pun terlibat dalam peredaran darah, ya, salah satu organ yang terlibat dalam peredaran darah. So anda sama ada banyakkan berjalan, ya, waktu ni kita boleh bersenam ke, berurut ataupun senaman. Berjalan-jalan, lepas tu buat kerja-kerja rumah, ya. Lepas tu kalau kita nak berurut ke, nak bersenam ke pun sesuai dengan waktu ini. Okey, so buah pinggang ni simpan tenaga, simpanan. Buah pinggang selain pada tugas untuk tahfiz darah, buah pinggang juga bekerja untuk simpan tenaga simpanan kita. Okey, so bekerja bersama kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ni yang ke atas tu. Yang ke atas kalau nampak kan, yang ke atas tu kat cursor tu kan, itulah kelenjar adrenal, yang mana kelenjar adrenal ni tugasnya untuk merembeskan hormon, ya, hormon-hormon kita, hormon adrenalin, hormon adrenalin, ya, hormon hormon kortisol, ya. Hormon-hormon tu sangat berguna untuk badan kita, dia tak boleh terlebih dan tak boleh terkurang. So that's why kita buah pinggang, sebab bila buah pinggang tak begitu sihat, buah pinggang lemah, adrenal tu, kelenjar adrenal tu. Okay, so bila buah pinggang kita contohnya panas, kita kurang minum air, kan? Kurang minum air dan kurang pun bergerak. Waktu ni kita tidur pula, kan? Setengah orang waktu ni lah dia tidur, kan? Mula tu dah mata dah kuju-kuju, lepas tu bagi alasan dah kerja sepanjang hari, ngantuk waktu ni. Sebenarnya waktu ni tak boleh tidur. Memang tak boleh tidur. Kalau tidur waktu ni memang dia akan memberi masalah pada buah pinggang kita. Okey. So salah satu tanda tenaga pada buah pinggang habis ialah seseorang susah bangun pagi. Dia akan membuatkan dia susah bangun pagi bila ada masalah pada buah pinggang, dan akan mengantuk pada waktu ini. Itu maksud tenaga pada buah pinggang dah habis. Tenaga tu dalam istilah perubatan Cina lah qi, itu tenaga dalaman lah. Dia tu membuatkan organ kita tu bekerja dengan baik. Bila tenaga cukup pada sebuah organ tu, power masuk kan dengan baik, so maksudnya organ tu akan berfungsi dengan baik. Bila buah pinggang lemah, dia tak cukup tenaga, tu yang kencing tak lawas, dia tak penapisan tu tak begitu baik lah. Ya, so toksin berkumpul dalam darah. Itu yang akan membuatkan penyakit, ya. So selain pada tu, fikiran bawah sedar ataupun subconscious mind tentang perasaan ketakutan boleh aktif pada waktu ini. Sebab itulah kalau anda kata seseorang tu kan pada waktu ini pukul 5 petang ke 7 petang, 7 malam ni, dia tiba-tiba dia selalu ngadu, dia ada rasa macam gangguan, dia rasa macam sedih, tiba-tiba risau, rasa nak nangis lah. Pernah tak? Pernah tak? Tulis kat ruang chat. Anda pernah tak mengalami ataupun mendengar orang lain mengalami macam tu? Kan? Waktu ni dia risau, dia anxiety. Itulah subconscious mind. Itu juga adalah salah satu tanda waktu buah pinggang ini buah pinggang, dan kena pastikan waktu ni tak boleh tidur, kena banyak minum air, lepas tu bergerak, bekerja, maksudnya bergerak dengan aktif lah waktu ini, tak boleh ngantuk-ngantuk. Kalau ngantuk tu kena lakukan sesuatu untuk melawan ngantuk tu. Pastikan jangan tidur waktu ni. Gitu, okey. Okey. Seterusnya, pukul 7 ke 9 malam. Okey, ini waktu ni perikardium bekerja. Perikardium ni apa? Perikardium ni adalah selaput luar jantung. Ya. So, masa ni masa optimum peredaran darah berlaku. Waktu ini sistem peredaran darah kita sangat berada pada tahap yang optimum. Okey. So, nutrien dibawa ke kapilari dan ke setiap sel. Okey, dan berperanan untuk peredaran darah, otak dan sistem reproduktif. Waktu ni memang waktu ni halah kemuncaknya peredaran darah. Waktu tu sel-sel menerima darah, nutrien yang secukupnya yang diangkut oleh yang diaktifkan oleh perikardium ni. So masa sesuai untuk masa sesuai untuk membaca. Bila kata tadi kan oksigen masuk ke otak dengan banyaknya waktu ni kita baca. Waktu ni lah macam kita juga lah pukul 9 malam kan, kita start belajar, start untuk ilmu kan.
gunakan kesempatan waktu ini, kita belajar tu lebih cepat sikit tangkap. Okey, insya-Allah. Okey, kalau kita contoh kalau orang Muslim waktu ni kita membaca Quran, so waktu ni kita lebih kata apa, lebih dekatlah dengan Allah sebabnya waktu ni kita maghrib, solat, membaca Quran dan sebagainya. So dia akan membuatkan ketenangan pada otak. Maksudnya memberi zat juga kepada otak itu dari sudut dari sudut spiritual. Okey. So seterusnya pukul 9 malam ke 11 malam. Okey. Triple warmer. Okey, triple warmer ni ialah kumpulan sistem endokrin. Ya, di bawah sistem endokrin. So berperanan untuk memindahkan tenaga, suhu dan metabolisme badan. Elakkan makan. Waktu ni kalau boleh kita tak makan lah. Tidak makan sebabnya makan malam tadi bukan waktu ini. Makan malam waktu bila? Waktu pukul 5 ke pukul 7 tadi kan. 5 ke 7 tadi waktu makan malam kita. Waktu ini ialah proses memindahkan tenaga, suhu dan metabolisme badan. Elakkan makan dan dia sistem ini pada waktu ini sistem endokrin kita tengah sedang selaraskan homeostasis badan. Waktu sekarang ni, okay, waktu sekarang kita tengah belajar ni kan. Homeostasis badan iaitu homeostasis tu apa? Homeostasis ni adalah keseimbangan. Maksudnya keseimbangan tenaga, keseimbangan hormon ya, saraf dan suhu. Saraf ni kadang-kadang kan, suhu ni kadang perasan tak ada setengah orang dia atas panas, bawah sejuk, kaki hujung-hujung jari sejuk kan. Bukan sebab kerana dia kena present ke apa, dia memang sentiasa berstokin, sejuk. Orang lain panas, dia sejuk. So maksudnya keseimbangan suhu badan itu tak seimbang lah. Okey, begitu juga lah hormon. Waktu inilah dia sedang dilakukan penyelarasan. Okey, dan enzim juga diisi semula. Okey, so disyorkan tidur pada waktu ini supaya badan dapat menjimatkan tenaga untuk hari berikutnya. Okey, tak apa, kita teruskan kelas, jangan tidur. Okey, jangan tidur. Nanti lepas habis kelas boleh tidur lah ya. Okey, actually sebenarnya dia kalau badan kita ni tidaklah jadi terus sakit kalau kita kalau kita sesekala tak mengapa. Ini apa yang Kak Bati belajar lah. Sesekala tidak menjadi rutin tak mengapa. Tapi kalau menjadi rutin, menjadi darah daging ataupun menjadi tabiat harian kita, kan, tabiat gaya hidup lah kan. Itu membuatkan kita lama-lama jadi sakit. So maksudnya organ-organ kita ni bukan sehari dua kita langgar kan. Contohnya kan setengah orang dia terlelap pada pukul 5, pukul 7 malam tu kan. Bukanlah sekali terlelap tu terus alamak buah pinggang dah saya dah rosak. Tidaklah macam tu kan. Tapi sekiranya berlaku, sentiasa berlaku hari-hari sehingga menjadi rutin kita lah. Itu yang tidak boleh. Okey, so waktu ini perasaan paranoid ataupun kekeliruan juga mudah dirasai. Itu yang kalau ada kata seseorang tu masalah hormon ya, masalah berkaitan dengan anxiety. Waktu ini juga dia akan naiklah perasaan tu. Okey. So seterusnya, okey, ini sangat-sangat penting. Sebab inilah yang akan membuatkan penyakit lagi kronik. Okey. Alright, so pukul 11 malam sampai pukul 1 pagi. Ini adalah aktiviti hempedu. Ya, hempedu kita bergerak aktif pada waktu ini, bekerja dengan aktifnya. Okey, so hempedu bekerja. Masa ini perut perlu puasa. Hempedu kerja, perut perlu puasa dan otak perlu tidur pada waktu ini. Ini ikutkan dia punya fitrah dia. Fitrah tubuh kita masing-masing ada shift dia masing-masing kan. Ada yang kena kerja, ada yang kena pause, ada yang kena tidur. So okey, badan menjana semula sel itu autophagy. Autophagy ni Kak Wati terangkan sikit kan apa maksud supaya kita faham. Autophagy ni akan berlaku waktu ni lah. Ya, autophagy ni ialah bermaksud makan dengan sendiri. Maksudnya badan kita makan dengan sendirinya tanpa ada makanan. Gitu. So that's why tak perlu jangan makan waktu ni sebabnya badan kita apa? Nanti okey kita tengok. Okey, proses yang dirangsang apabila tubuh badan seseorang berada dalam keadaan lapar, misalnya berpuasa 10 ke 8 ke 10 jam. So sebab kita kan waktu ni ikut dah start puasa lah. Puasa belah malam ya. Bukan puasa keseluruhannya, maksudnya tidak boleh minum air ke apa. Boleh minum air, cuma puasa makanan je waktu ni. Ya, puasa makanan. Okey, kalau kita setakat nak minum air, nak minum buah ke, lepas tu makan suplemen kan, tak apa. Maksud baik lah makanan berat lah, ya, makanan yang mengenyangkan tu. Okey, so dalam keadaan lapar, autophagy akan memecahkan protein
lemak dan komponen yang telah rosak dan menggunakan semula untuk menghasilkan tenaga. Waktu inilah dia bekerja ya. So pada waktu ini hempedu akan mencerna membantu menyerap vitamin dan nutrien larut dalam lemak. Waktu inilah hempedu akan pecahkan kolesterol lemak kita. So anda kata kalau kita tak tidur, tak ikut arahan kerja hempedu tu, itu kita makan pula waktu ni kan, perut tak puasa, perut makan pula dengan banyaknya, tambah sekarang ni macam-macam tempat viral kan. Lepas tu otak pun of course tak tidur bila dah makan tu. Itulah membuatkan pencernaan lemak tu tak berlaku kan. So that's why itulah menyebabkan kita ada kolesterol tinggi tu. Kolesterol kita tinggi, lepas tu badan kita naik kan mendadak. Lepas tu dah kita akan menghadapi macam-macam masalah penyakit lah, komplikasi daripada tu. Okay, so bukan itu saja, sel-sel lapar ni, badan kita ni, sel lapar ni akan memusnahkan virus dan bakteria dalam badan dan menggunakan untuk kitar semula. Proses ini penting bagi mencegah pembentukan sel kanser, mencegah penyakit berjangkit, penyakit imunologi dan lain-lain. So maksudnya waktu hempedu tengah bekerja ni, sel-sel badan lain pun sama, dia bekerja untuk mencegah pembentukan kanser. Okey, secara tak langsung dengan berpuasa pada waktu ini mampu merawat dan memulihkan fungsi tubuh badan secara semua jadi. Okey, so jika hempedu, siapa yang ada batu hempedu kan, okey, anda akan start sakit pada waktu ni. Bila biasanya sakit batu hempedu ni, orangnya akan mengalami angin lah, angin daripada depan akan bawa ke belakang. Memang sakit pedih lah angin tu. So tidur. Of course bila dah ada angin macam tu tak boleh tidur kan. So bila tak boleh tidur, jadinya ni halah akan membuatkan lagi banyak toksin lah bila tak boleh tidur tu ya. Okey, so jika anda ada batu empedu, elakkan makan sebab akibatnya berat badan anda akan naik mendadak, lemah sistem imuniti dan berpotensi mendapat kanser. So yang pada awal-awal tadi kan Kak Bati ada cerita, bila gaya hidup kita tak sihat, salah satunya kita akan mengundang penyakit kanser. Dan membuatkan badan kita tidak menjalankan proses autophagy, itu proses pembaik pulih. Gitu. Okey, seterusnya pukul 3 pagi, 1 pagi ke 3 pagi ya. Waktu ni adalah hati bekerja dengan lebih efisien lah ya. Okay, hati dan badan harus berehat tidur. Waktu ni, masa ni pun kita kena tidur jugalah ya. Waktu ni memang deep sleeping. Deep sleeping maksudnya memang kita kena tidur lena. Okey, pada masa ni toksin dikeluarkan daripada badan dan darah baru yang segar dibuat. So bagi siapa yang mempunyai masalah darah dia lemah dah, darah dia tak kuat, hemoglobin tak kuat, lepas tu apa lagi, anemia kan, apa-apa yang berkaitan dengan darah. So kena pastikan waktu inilah darah kita dibuat tu kan, darah yang segar dibuat. So kena pastikan kita dapat suplemen nutrisi yang baik, dan waktu ni kita kena ikut arahan hati, kena tidur dengan lenanya ya. Okey, bahan kimia dalam makanan, dadah dalam ubatan, rokok, arak, semua perlu diuraikan dan detox pada ketika ini. Maksudnya apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita ambil pada ubat-ubatan ke kan, apa yang kita isap kan, siapa yang isap rokok ke vape ke, semua telah akan diuraikan dan detoxkan pada ketika ini. So hati akan menukarkan toksin kepada bentuk waste, bentuk sesuatu yang sisa buangan, dan sikirkan bersama residu. Sisa buangan. Residu ni hampas makanan kita tu. So kadang-kadang bila kita, setengah orang dia membuang, tapi oleh kerana sebenarnya membuang dia tak bersih, pembuangan tak bersih, tak begitu lancar, boleh jadi walaupun dia membuang sisa hampas tapi dia tak bawa bersama dengan toksin. Sebab apa? Sebab waktu ni dia tak tidur. Waktu ni dia masih berjaga lagi ke, ataupun dia tak boleh tidur kan waktu ni. Setengah orang waktu ni dia kencing tu. Kan tadi ada cakap memang orang kencing manis dia akan kencing pada waktu ini. Ya. Salah satu sebab apa? Sebab waktu ni sepatutnya hati tu dia baru urai tadi. Usus kerja pukul 5 ke 7 pagi kan. So hati dia akan pas pada usus. Pada usus lah untuk dibuangkan sisa kumbahan tu.
So pada pukul 5 ke 7 pagi baru kita punya elimination toksin kita tu. Tapi sekiranya bagi orang yang banyak sangat toksin, sebab kerana penyakit dia tak boleh tidur waktu ni, dan waktu ni lah dia akan kencing dengan banyaknya. Sebab apa tahu? Sebab badan dia tu tak sempat lagi nak keluar dan nak keluar waktu ni juga. So itu akan membuatkan lagi penyakit lah ya, sebab waktu ni juga badan kita melakukan kerja-kerja pembaikan, kerja-kerja yang membuat darah tu ya. Okey. So mengikut kita punya makan malam tadi tu. Andai kata orang tu lewat makan malam kan, lewat makan malam tadi pukul 10 malam, 11 malam tu, jadinya dia akan membuatkan hati tu akan menguraikan toksin tu akan lewat. Contohnya kan pukul 1, 1, 2, 3 kan, 3 jam kiranya. Pukul 1, 2, 2, 3, 2 jam lah kan hati tu bekerja. Tapi bila kita lewat, so mungkin setengah jam je hati tu menguraikan. So membuatkan ada lebihan toksin yang tidak diuraikan. So tu yang membuatkan toksin banyak dalam darah kita. Ya, walaupun kita esoknya kita rasa macam membuang kan, kita membuang je. Tapi rupanya hanya membuang hampas tapi tak bawa bersama toksin. Okey. So kena masa ni kena tidur lena. Okey, jika anda berjaga ketika ini, hati akan mungkin mempunyai terlalu banyak tenaga atau masalah pada hati. Memang masalah pada hati. Anda kata kalau hati tu tak boleh tidur pada waktu ini, hati akan terbeban dengan puasa detoksifikasi ya, sebabnya macam Kak Bai cakap tadi kan, bila hati tak cukup kerja menguraikan toksin, lebih banyak kerja tak siap kiranya kan, macam orang yang tak siap yang masa bekerja yang tak betul tu kan, banyak delay lah, banyak kerja yang tertangguh, banyak kerja tertangguh kan. So hati pun akan tertangguh juga nak uraikan toksin kita. So sering bekerja waktu ini akan berpotensikan kanser daripada toksin tu sendiri ya. Toksin yang lama-lama badan kita akan buatkan kanser. Okey, last kali lah waktu kerja paru. Okey, sekejap ya. Tiba-tiba line tak stabil. Muncul kat Baiti ada buka satu lagi. Sekejap Recording in progress. Okey, sorry. Okey. Baiti ni hala ya. Okey, boleh nampak tak? Sorry. Masuk dah. Masuk dah. Kena berdengar. Ya dah. Okay, lepas tu pelankan ni. Sekejap tuan-tuan puan sekalian, biasalah teknikal. Ada problem teknikal. Dia keluar. Okey. Alright. Ni apa? Alright. Minta maaf, subhanallah. Diuji pula ya dengan line yang menceburui kita. Bukan masa menceburui, line yang menceburui kita. Okey. Kembali kepada presentation. Minta maaf ya semua. Okey. Alright. Ya betul. Okey, kat sini gangguan. Okey, seterusnya kita bersambung semula. Boleh nampak, boleh dengar ya suara Kak Baiti? Tadi Kak Baiti sampai kat sini ke ataupun memang tak sedar, rupanya dah terlajak, tak sedar yang terkeluar. Kat sini ke? Okey. Okey, boleh. Okey, terima kasih respon. Okey.
waktu ni, okay, waktu ulang balik semula kan, waktu ni pukul 3 ke 5 pagi kan paru-paru kita bekerja. Waktu ni juga lah waktu kita tidur. Tapi sekiranya kalau kita sering terjaga waktu ni pun tak mengapa kan. Tapi kalau kita waktu ini kita terjaga tapi kita batuk-batuk. Waktu ni biasanya orang yang batuk. Contohnya dia tak batuk siang-siang. Dia jenis batuk yang malam-malam je. Dan waktu inilah dia akan terbatuk-batuk. Ini bermaksudnya paru-paru anda sedang mensikirkan toksin. Maksudnya paru-paru anda bertoksin. Ya. So kenalah cari solusi kan. Bila kita tahu kenapa kita badan kita respon macam tu pada waktu ini, bermaksud ada benda tak betul, something wrong, ya, something wrong pada paru-paru kita. Orang lain, suami kita ke anak-anak kita elok je tidur kan waktu ni, tapi kita yang terjaga dan batuk-batuk, memang something wrong lah. Tapi sedangkan waktu-waktu lain kita tak batuk saja, maksudnya ada something. So jika batuk, jika bangun tidur waktu ini pun, kalau kita tak ada masalah apa-apa tapi kita bangun kan, tak apa, waktu ni boleh kita jangan lupa, jangan tidak buat senaman menyenangkan untuk menenangkan saraf. Contohnya macam solat kan, senaman salah satu pergerakan untuk menenangkan saraf. Allah disyorkan salah satunya adalah senaman pernafasan. Bagi orang yang asma, waktu ni dia elok jaga dan dia buat senaman pernafasan. Ya. So maksudnya senaman dengan sedar. Bernafas dengan sedar. Selama ni kita bernafas macam tak sedar kan, bangun-bangun pagi dah terjaga, terus bergegas pergi kerja, tak sedar yang kita bernafas. Padahal kita memang dah bernafas kan, tak sedar. Tapi waktu ni kita bernafas, bersenam bernafas, maksudnya kita bernafas dengan sedar, ya. Okey, so badan mesti panas pada waktu ini. Kalau boleh janganlah kita pasang aircon kan, sejuk waktu ini, untuk membantu paru-paru mengisi semula badan dengan oksigen. Sebabnya paru-paru dia sifat dia kena panas, barulah oksigen tu masuk dengan baik, ya. Paru-paru menyerap oksigen dalam kuantiti yang banyak pada waktu ini. So that's why orang yang ada asmatik, ya, masalah pernafasan, waktu ni memang dia waktu terapi untuk kesembuhan secara semua jadi tu. Okey. So, okey, tapi ni kan, tapi ada setengah-setengah orang dia tak boleh nak ikut sebab faktor pekerjaan terutamanya kan. Contohnya student ataupun yang bekerja lewat malam kan, shift, lepas tu kerja shift, lepas tu kena jaga IT kan. Kerja IT memang kerja shift, memang tak non-stop. Tu polis kan, kerja malam-malam buat roadblock kan, tangkap pencuri, jaga keselamatan negara kita. Abang-abang bomber kan, tak boleh kerja siang-siang macam office hour kan. Dia memang kena kerja ikut shift. Biasanya pekerja-pekerja yang shift lah kan, yang akan membuat dia tak dapat nak elakkan daripada menjalani gaya hidup yang kurang sihat. Sebab tak boleh tidur on time ikut seperti organ-organ kita bekerja, ya. Macam contohnya pasar malam, orang yang kerja meniaga pasar malam, orang yang kerja meniaga kat TikTok kan sekarang ni, orang kat TikTok pun buat live pun sampai tengah malam, sampai 2-3 pagi, 4-5 pagi kan, masih buat live TikTok. Lepas tu sama jugalah yang kerja dekat bahagian perubatan, nurse kan, nurse dan nurse dan juga doktor pun sama juga kan. So, sebab apa tahu, andai katalah kalau mereka semua ini kan, mereka semua ni semua nak jaga badan, semua nak ikut kan, semua nak ikut cara kerja organ, memang tak boleh, memang kiranya tak boleh lah juga kan, nanti porak-poranda juga negara kita ni kan. Siapa yang nak jaga pesakit kan, siapa yang nak jaga keamanan negara kan, keselamatan kita semua. So memang maksudnya pekerjaan, ada serta pekerjaan yang dia terpaksa menjalani gaya hidup yang tidak sihat. Makanya memang akan terdedahlah kepada masalah penyakit tu, sebabnya organ-organ kita tu memang dah kerja waktu tu, tapi kita terpaksa melawanlah fitrah tubuh kita. Tapi Allah tak zalim kan, Allah tak zalim, Allah sayang kita. Sebab itulah, okey, sebab itulah kan, Allah cipta kat muka bumi kita ni dengan bermacam-macam buah-buahan dan sayuran supaya kita makan, kita jadikan dia suplemen, makanan kesihatan untuk counter balik penyakit yang kita bakal dapat, ataupun kita
untuk support balik organ kita tu. Support balik organ kita yang terpaksa berkorban bekerja. Waktu tidur terpaksa berkorban untuk bekerja, berjaga kan. Waktu bila dah tidur lambat tu, bila dah malam tu tidur lambat lewat, mestilah kadang-kadang tidur lepas subuh sebagainya sebabnya dah letih. Of course nanti breakfast pun akan jadi lewat kan. Jadi semualah akan jadi lewat-lewat semua. Tu yang jadi penyakit kan. Tapi andai kata kalau kita nak betul-betul jaga badan kita supaya tak efek dengan kesan pekerjaan kita tu, marilah kita istiqomah makan suplemen ya, sebab suplemen Forever Living ni sangat-sangat terbaik. Dia boleh bantu kita untuk support balik organ-organ kita, hempedu, usus, hati tadi tu. Okey, so antara suplemen pagi yang kita makan, ini paling basic lah Kak Waiti buat. Ini antara makanan yang Kak Waiti makan pun ya. Kita punya breakfast adalah aloe vera dengan super green. Breakfast kita tu Forever Light dengan super green, itu menu breakfast kita kan. Lepas tu kita makan aloe vera, kita makan minyak ikan, madu ya, filet green, aspensim. Kita makan semua ni waktu-waktu pagi sebab kita nak dapatkan nutrien yang cukup untuk usus kita menyerap tu. Okey. So ini Kak Waiti tunjukkan tentang usus ya. Usus kita, kenapa kita kena makan aloe vera pagi-pagi? Sebab waktu pukul 5-7 pagi tu, waktu tu kita kena makan suplemen kan. Waktu itulah usus kita bekerja pesat dan waktu itulah kita nak repair balik usus kita tu. Okey. So kalau usus yang tak sihat, dia macam ni. Dia renggang-renggang, dia dah rosak. So virus ke toksin ke, kuman ke akan masuk dalam usus kita tu, akan masukkan dalam bloodstream kita tu. Dan tu yang jadi penyakitnya. Tapi bila usus kita dah bela, kita dah makan aloe vera. Okey, aloe vera ni satu dia buang toksin, lepas tu satu lagi dia membina perlindungan. Macam ni, perlindungan pada usus kita tu. Macam ni dia akan melindungi sepanjang usus kita tu dan membuatkan penyerapan zat nutrisi itu akan lebih berjaya, akan lebih diserap. So that's why waktu inilah waktu selain kita makan untuk jaga usus kita, waktu ini juga usus memperbaikilah ya keadaannya. Okey, so seterusnya aloe vera ni bagusnya apa? Okey, aloe vera ni bermanfaat untuk menyahat toksin badan, bantu penyerapan nutrisi, beri tenaga, anti radang, lepas tu membentuk lapisan perlindungan dinding usus kita. Aloe vera ni dia ada 8 elemen yang sangat-sangat best yang tidak ada pada tumbuh-tumbuhan lain. Itu antaranya dia ada lignin. Lignin ni bagusnya untuk daya penembusan lah, tinggi membawa nutrien jauh ke dalam sel. Lepas tu saponin, itu sabun yang membersihkan tisu usus kita, bertindak sebagai antiseptik. Dia sabun. Sebab kalau kita just makan air, minum air kan, tadi pukul 5 ke 7 pagi Kak cakap kena minum, tak boleh minum kopi, tak boleh minum air teh kan, no caffeine, tapi kena minum air. Tapi tak cukup juga air tu. Dia kena, sebab air ni dia cuma flush sahaja. Dia cuma macam kita bersihkan tandas kita. Kalau kita flush saja, tak bubuh air, tak bubuh sabun, tak bersih juga kan. So that's why kita perlukan sabun semujadi badan kita untuk usus kita ni dengan saponin ya, itu aloe vera. Lepas tu aloe vera juga anthraquinone, antibakteria, antikulat. Bagi siapa yang berjaga malam-malam tu, bekerja tengah malam tu shift, of course nanti sistem imun tu lemah kan. So that's why kita kena pagi esok kita minum aloe vera untuk kuatkan sistem imun supaya tak adalah berlaku eczema ke, gatal ke sebagainya kan. Lepas tu vitamin aktif, mineral aktif, lepas tu asid amino aktif pun ada, enzim pun ada, monosakarida dan polisakarida untuk memudahkan pembuangan air besar dan mengenyangkan perut kita. So bila kita minum aloe vera ni membuatkan kita tak ada craving, nanti kita nak cari pagi-pagi nak cari kopi ke ataupun kita nak cari kuih-kuih muih ke, tak craving sangat lah ya. Sebab apa? Aloe vera ni ada polisakarida membuatkan perut kita kenyang ya. Okey. So seterusnya daripada suplemen pagi tadi tu kita makan apa? Kena makan omega 3 plus ya. Sebab apa? Sebab American Heart Association mengesyorkan kita kena ambil sebanyak lebih kurang 1 gram omega ya setiap hari. Okey. So bersamaan dengan berapa? 2 ke 3 kali ambil ikan dalam tempoh seminggu. Tapi setengah orang tak suka makan ikan kan, tak suka makan ikan, dan juga kadang-kadang kita pun cenderung makan ikan, asyik makan ayam kan. So macam mana? So bila kita tak dapat makan
ikan dengan banyak. So that's why kita perlukan omega. Kita ambil omega daripada suplemen ya, supaya kita dapat keperluan lebih kurang 1000 miligram setiap hari melalui suplemen. Okey, dalam omega 3 plus kita ni, kita ada omega 3 daripada minyak ikan laut dalam, ikan salmon, ikan koi, ikan dan minyak calamari oil. Okey, lepas tu kita ada minyak zaitun, iaitu omega 9, kita ada vitamin E dan juga ALA, APA dan DHA. Okey, untuk manfaat manfaatnya adalah untuk menyokong tahap glyceride yang sihat, menyokong kesihatan otak, jantung, mata, tulang, sendi dan kulit, ya, kekalkan tekanan darah yang sihat. Of course, bila setengah orang, bila dia tak dapat tidur, kan, banyaklah customer Kak Wati yang Kak Wati jumpa orang yang ada darah tinggi. Dia kata itulah malam-malam tak boleh tidur, lepas tu esok memang kena bangun awal sebab nak pergi kerja kan. So bila korang rehat tak boleh tidur, masa itulah darah tinggi akan naik, tengkuk rasa tegang kan. So bila kita amalkan, kita dah tahu kita darah tinggi, kita tak boleh tidur, bila esoknya pagi kita ambilkan aloe vera, omega 3 plus ni, insya-Allah dia boleh bantu kita turunkan paras kita punya ni halah tekanan tu. So dia juga bantu untuk menyahkan kolesterol dan melawaskan pembuangan. Okey, seterusnya, okey, kita kena makan juga Phil Green pagi-pagi ni, iaitu sayur-sayuran. Biasanya pagi-pagi kita tak jumpa, biasa kalau menu harian pun pagi-pagi kita tak makan sayur kan. Kalau kita makan sayur pun, contohnya kalau harian, menu harian apa pagi-pagi? Nasi lemak. Korang makan apa pagi-pagi biasanya? Nasi lemak, mi goreng, bihun goreng. Ada tak sayur yang cukup dalam tu? Kalau nasi lemak tu, sayur kalau timun tu satu dua helai saja kan, sayur tu. Pada nasi lemak. Maksud tak cukup kan, tak cukup. So that's why kita kena, kalau tak cukup macam tu kan, kita makanlah Phil Green. Sebab dalam Phil Green ni dia ada rumput bali, ya, ada alfalfa, ada rumput gandum, ada lada merah. Semua ni memang mengandungi banyak zat vitamin dan mineral yang bantu untuk singkirkan toksin, ya, kurangkan penghasilan asid. Sebabnya bila kita pagi-pagi tak cukup makan kan, tak cukup zat, nanti perut kita akan demand tau. Tu yang dia akan keluarkan asid lagi. So bagi orang gastrik, sebab itulah orang gastrik dia macam kena kerap makan kan. Tapi dia tak jumpa sebenarnya makan yang tepat untuk perut dia sebenarnya. Sebenarnya perut perlukan zat dan nutrisi dan vitamin sebenarnya. Ya, tapi kita asyik makan benda yang sebenarnya akan mencenderungkan lagi penghasilan asid. Okey. So, Phil Green juga ada serat, ya, boleh atasi masalah sembelit dan buasi, berak berdarah. Okey, meimbangi tahap pH darah, bagus untuk penggemar daging. Bagi siapa yang suka makan daging, elok makan Phil Green ni sebab dia boleh neutralizekan balik asid, ya. Contohlah macam dia sebenarnya dia sama lebih kurang konsep dia macam contohnya kita makan sate kan. Siapa suka makan sate kat sini kan? Sate, okey, sate kan akan biasa dihidang dengan kuah kacang, lepas tu ada bawang dan juga timun kan. So kita memang kena makan sate dengan colik kuah kacang, lepas tu kena makan juga timun dengan bawang tu. Banyak-banyak timun bawang tu. Kan? Tapi banyak orang makan sate colik je, bawang timun tak makan. Itu yang silapnya. Sedangkan makanan itu pun dah design, orang-orang Melayu kita pun dah design, makanan tu pun sebenarnya boleh potong asid, bawang dan timun tu, yang makan mentah-mentah tu, yang boleh potong asid. So that's why kita macam tu juga konsep makanan kita kena ada sayur yang boleh potong asid. Okey. So bagus untuk orang yang tak suka makan sayur, dia tak perlu nak kunyah-kunyah, terus telan je dengan makan Phil Green ni. Lepas tu boleh bantu untuk atasi kegemukan, pedih ulu hati, gastrik, memperbanyakkan susu ibu juga, dan bagus untuk pengidap kecil manis. Ya. Okey, so seterusnya, apa lagi yang kita makan pada waktu pagi? Kita kena ambil Forever Light ni. Forever Light Ultra sangat bagus. Okey, sebab dia mengandungi asid amino, ya, protein asid amino yang diperlukan oleh sepanjang badan kita untuk pembentukan sel baru sepanjang hari. Okey. So dia bagus, bantu untuk kekalkan berat badan yang sihat. Ganti makanan. So kita tak ada craving nanti petang-petang nak cari donat kan. Donat viral lah, donat apa-apalah kan, susu lah kan. So tak ada kita nak cari kuih muih. Sebab bila kita minum Forever Light ni, nanti kita akan cepat kenyang sampailah ke petang tu. So that's why kita boleh tadi pukul 1 ke pukul 11 sampai pukul 1 tu ialah kita kena makan tengah hari kan. Tapi Kak Betty ada tulis
tak boleh kenyang sangat. So that's why kenapa kita boleh makan tak begitu kenyang, sebab bila kita dah makan Forever Light ni memang kita akan separuh kenyang, dan kita akan makan dengan sedikit lah pada waktu tengah hari tu. Tapi bila kita tak makan apa-apa, nutrisi tak cukup, lepas tu breakfast pun dah terlajak, so kita kodok orang kata breakfast dengan lunch tu sekali harung. Tu yang tak boleh tu. Dia akan membebankan pada jantung kita pula. Okay, so Forever Light ni bagus untuk sesuai untuk pesakit yang tiada selera makan juga. Bagi siapa yang tak ada selera makan, saya rasa mulut tu pahit-pahit kan, baru nak kena dalam tempoh recovery, eloklah makan Forever Light ini untuk cepatkan penyembuhan dia. Dia bantu juga untuk membina sel badan ya. Okey. So seterusnya, selain pada tu, Forever Light ni bagus tau kalau kita bancuh sekali dengan Super Green. Ada orang suka minum Super Green tu, saya saja dia bancuh dengan air lah. Tapi kalau macam Kak Baiti mahu suka, Kak campurkan Super Green dengan Forever Light. Pertama sekali Forever Light, perisa vanilla tu. Memang sedap, itu pun dah kenyang dah. Dan bagusnya Super Green ni, kita dah tak risau lah. Tak risau yang kita ni tak cukup buah sayur, sebab memang banyak sangat buah dan sayur, lebih pada 20 jenis sayur dan buah. Ada goji, ada bayam, ada spirulina, ya, ada aloe vera pun ada grape seed, macam-macam lah, ada banyak, ada lebih kurang 26 jenis sayur, yang mana kalau kita tak nak makan, kalau kita kata tak nak makan Super Green, saya nak beli satu-satu, nak beli goji, nak beli sendiri makan, sebenarnya harga lagi mahal dan tak termakannya kita. Kan, nak makan satu-satu tak termakannya kita. So, dengan mudahnya kita bancuh je dengan dalam air, ataupun kita bancuh dengan Forever Light, senang je. Terus kita minum. Okay, so dia bagus untuk menyokong keseimbangan pH, bantu pertahanan badan ni, kuatkan imun, sebabnya banyak kan, banyak tumbuh-tumbuhan yang warna hijau. Ya, sebab tadi pukul berapa tadi kita membina darah yang segar tu? Waktu apa? Waktu apa yang kita membina darah segar? Waktu hati kan, hati. Waktu pukul 1 ke 3 pagi. Korang kena hafal tau. Hafal masa-masa ni. Baru bila kita hafal, kita tahu organ kita bekerja waktu apa. Baru kita menghayati, baru kita boleh menyayangi organ kita. Baru kita boleh ikut keperluan organ kita tu. So that's why kita kena hafal. Okay, so waktu 1 ke 3 pagi ni waktu pembinaan pembinaan darah yang segar. Okay, that's why kita perlukan siang tu, waktu ni lah kita kena makan macam-macam makanan yang sayur-sayur yang hijau, supaya sayur-sayur hijau ni sebenarnya membina darah. Okey, lepas tu membantu menyokong tahap tenaga, ya. Bila banyak sayur-sayur hijau ni juga bagus untuk buah pinggang. Buah pinggang kita pun zatnya adalah sayur-sayur hijau. Dan sayur hijau tadi kita cakap, yang tadi Kak Bati terangkan, buah pinggang memang simpan tenaga, kan. Baru patutlah kita bertenaga waktu ni, boleh ni kan, boleh study kan, boleh buat kerja, boleh keluar, boleh tenagalah, tidaklah penat sangat kan, sebab kita ada tenaga simpanan yang banyak. Okey, so seterusnya, selain pada tu kan, andai kata kalau kita tak cukup tenaga, jangan risau, kita ada penambah tenaga yang lagi power kan, daripada jenama-jenama, daripada makanan-makanan persumberkan tenaga lah. Biasa kita dengar air apa, adalah iklan-iklan kan, air bentuk L lah, macam-macam lah kan, yang mana dia memberi tenaga contohnya. Sebenarnya air tu banyak gula tu tanpa tenaga je. Tapi sebenarnya kita boleh ambil gula yang semua jadi, itu bee honey. Bee honey kita ni powernya, kalau kita Google dalam Google tu, kita tulis world best bee honey, akan terteralah kita punya bee honey, gambar bee honey kita ni. Maksudnya kita punya bee honey ini antara yang terbagus di dunia, ya. Okey, so apa yang bagusnya? Sebab ada 2 kriteria, iaitu dia punya nektarnya nektarnya datang daripada 3,000 ke 7,000 spesies bunga di Gurun Sonoran, Spain, ya. So maksudnya spesies bunga yang madu ini dibuat daripada ribuan spesies bunga, ya. Lepas tu kandungan air dalam madu kita kurang daripada 17%. Ini sangat penting supaya apabila dia pekat, dia boleh bantu untuk tingkatkan imuniti kita. Okey, dan dia bebas udara cemar, tiada bunga yang tiada bunga pun tiada racun serangga.
Lepas tu semua jadi ya, tidak ditambah madu, tidak ditambah gula. Lepas tu madunya mentah, tidak dimasak, tidak ditapis, tidak diproses. Sebab tu kita nampak madu ni memang dia tidak ditapis, tidak bening, tidak macam setengah-setengah madu di luar tu nampak macam bening je kan. Cair je kan. Tapi bila kita bancuh madu ni ada keladak-keladak sikit, bermaksud memang datang pada nektar bunga ya. Okey, lepas tu bagusnya dia dibotolkan dalam botol plastik untuk melindungi punya zat dia tu. Okey, so madu ni bantu untuk apa? Dia bantu untuk enzim pahadaman, tingkatkan enzim pahadaman. That's why kita makan pagi-pagi. Okey, pagi-pagi sebab waktu itulah enzim pahadaman kita akan dirembeskan. So kita nak topak balik. Topak balik kita punya perut kita tu. Enzim pahadaman pada perut kita tu. Lepas tu pemanis semua jadi. So kita boleh gantikan gula yang mudah cerna. Contoh kalau macam pagi-pagi kita nak buat pancake ke kan. Nak makan dengan roti ke. So instead of kita cicah gula ke cicah susu cair kan, better lah kita pakai jam ke kan, yang mengandungi gula, better kita jadikan bee honey sebagai jamnya. Okey, lepas tu dia juga bertindak sebagai makanan berkali yang boleh bantu untuk membaik pulih keaksidan perut. Okey, lepas tu dia juga madu juga pembekal tenaga semua jadi. So kalau anda kata kalau setengah orang dia hypo kan, orang penginap kencing manis lah, hypo, boleh je segera minum madu ni. Terus tak payahlah setengah orang hypo dia sanggup cicah Milo kuat-kuat kau-kau, cicah buat air sirap kau-kau kan manis-manis tu. Itu sebenarnya lagi bahaya tu sebenarnya. So that's why kita tukar kepada bee honey. Okey, so madu ni juga dia juga boleh merawat ulcer, antibiotik semua jadi. Sebab tu dah kena pekat. Sebab bila madu ni pekat kan, kalau kita kocok-kocok madu kan, kita mana ada nampak buih-buih dia kan. So bila dia pekat, maksudnya dia akar dia tinggi dan barulah dia boleh mengelakkan daripada kuman dalam badan kita tu banyaklah, boleh mengelakkan replikasi kuman dalam badan kita. So that's why bila kita batuk ke, sesama, sakit tekak ke, elok kita makan madu sebabnya dia boleh mempercepatkan, dia boleh meningkatkan imuniti kita, dia boleh menyahkan penyakit kuman-kuman yang berjangkit tu. Okey, so seterusnya kita juga boleh makan vitamin C. Vitamin C absorbensi kita ni sebab apa? Dia pun bagus untuk tingkatkan kita punya immunity. Dia boleh dia bekalkan vitamin C untuk kita. So dia antioksidan kuat untuk menyokong sistem imun kan. Tambah macam orang-orang yang berjaga malam tu kan. Sebab faktor kerja mesti biasanya bila kurang tidur tu tak tentu masa. Okey, bila bangun je esoknya mesti akan mulai bersin-bersin, hingus, sinus. Sinus lah, berhingus lah kan. Jadinya ni halah selalu bersin, selalu soak-soak lah pagi tu. Okey, so that's why kita makan vitamin C ni untuk kuatkan imun ya. Walaupun kita terpaksa kerja, lewat malam ataupun memang gaya hidup kita macam tu kan, terpaksa bila dah tidur lambat ataupun kerja lewat malam tu mesti makan kan. So that's why kita kena ada suplemen yang boleh support badan kita. So dia pun bantu untuk kurangkan kadar kolesterol dalam darah kita. Okey, bantu menjaga kestabilan dan fleksibiliti dan elastik dalam saraf darah. So maksudnya manfaat vitamin C ni dia bukan hanya sekadar untuk cantik. Orang ingat okey bila makan vitamin C je untuk cantik je. Tidak semestinya. Sebenarnya dia lebih daripada tu, iaitu dia bantu untuk kestabilan dan keanjalan kita punya saraf darah. Elastik. Darah kita ni berjalan dalam saraf darah. So kita tak nak berlaku saudara yang rosak, berlaku aneurism, itu pemecahan saudara yang pecah ya. So that's why kita kena ambil vitamin C banyak-banyak. Okey. So dia sama jugalah kalau kita ada jerawat, memang dia boleh bantu untuk cerahkan, berserikan muka kita. Lepas tu kurangkan reaksi alergik, jangkitan, bantu untuk siapkan gusi, gigi, tulang, sendi, sesama, batuk, sakit tekak, gangguan pernafasan pun semualah ya, dia bantu vitamin C ni. Okey. So seterusnya
Makan malam. Okey, makan malam sampai 5 malam. Kita bukan hanya sekadar makan pada pagi-pagi saja, malam-malam pun kena kan. Sebab apa? Sebab malam-malam pun kita kena tetap ada urusan juga, walaupun malam tu kita tidaklah begitu aktif sangat, tapi bagi setengah orang yang malam-malam tu, yang kerja shift tu kan, apa solusi mereka kan? Takkan nak biar saja kan, takkan nak biar saja badan kerana pekerjaan yang terpaksa berjaga malam, terpaksa stay sampai malam, sampai pagi kan. So kena juga ada suplemen ya. Okey, pagi dan malam kena makan. Antaranya ialah nektar, pemostin, omega pun kena ya, propolis, pollen dan juga royal jelly. Ini antara suplemen yang boleh diambil pada malam hari untuk sesi malamnya. Okey, so macam nektar ni, kita kan kena makan malam-malam, kena makan petang lah. Sebenarnya kan pukul 5 ke 7 petang tu ialah waktu makan malam. So sebelum makan malam, kan kita ambil aloe berry nektar dulu. Waktu tu lah waktu kita punya buah pinggang bekerja kan. So kita ambil aloe nektar supaya bantu untuk menyah toksin buah pinggang dengan lebih berkesan. Ya, sebab aloe berry nektar ni dia mengandungi cranberry. Ya, dia mengandung cranberry yang mana bantu untuk menyah toksin badan melalui pengencingan kulit, memelihara kesihatan salur air kencing, mengawal atur dan mengimbangi perubahan hormon. Yang kata waktu inilah dia waktu pukul 5 petang ke 7 malam tu kita ada gangguan lah, kita rasa sedih lah kan. Boleh jadi sebab kerana ada masalah pada buah pinggang tu. So waktu ni lah memang kita kena ambil aloe berry nektar, okey, untuk menjaga kesihatan buah pinggang dan mengekalkan kesihatan organ reproduktif ya, lelaki dan wanita. So cranberry ni dalam aloe berry nektar ni dia adalah sejenis antioksidan, itu proanthocyanidin, sejenis antioksidan yang boleh bantu menghalang bakteria berbahaya melekat pada dinding salur kencing. Maksudnya dia boleh bantulah kita daripada penyakit macam UTI ya, urinary tract infection bagi wanita. Okey, bantu untuk uraikan buah pinggang, uraikan batu karang dan juga mengumumkan asid urik, bantu atasi gout, migraine, batu karang, kecil tak lawas, jangkitan kuman dalam saluran air kencing, ya, masalah prostat, keputihan gugut, dan segala masalah kewanitaan ya. Dan juga dia bantu untuk kekalkan kolagen menjadi. So bila makan ni, insya-Allah jadi awet muda kan. Okey. So ni Kak banyak tunjuk hati kan. Hati ni sebab apa? Hati kan bekerja malam-malam kan. So that's why kita kena banyak ada suplemen. Maksudnya malam-malam tu kita kena sesi petang tu, sesi malam pun kita kena ada suplemen sebab nak top up zat untuk hati ni. Hati kerja pukul berapa? Hati kerja pukul 1 ke 3 pagi kan. So sebelum tu kita kenalah ambil suplemen yang cukup untuk hati. Tapi sebab apa tahu? Sebab kalau kita tengok ni, inilah kerja yang berlaku dalam hati. Apa hati ni buat? Dia akan menguraikan toksin. Sebenarnya hati ni dia banyak tugas tahu. Tersilap kat batin ada 500 tugas dia. Masya Allah, Allah jadikan hati kita ini organ yang paling besar dalam badan kita dan kerjanya dalam 500 jenis tugas. Salah satunya ialah menguraikan toksin. Ya, macam-macam lah proses yang akan berlaku dalam hati. So, tapi nak tukarkan toksin bila masuk badan kita, dia akan dalam bentuk fat soluble, dalam bentuk larutan lemak. So hati ni Allah jadikan dia akan tukarkan toksin kepada water soluble. Itu waste lah, dalam bentuk waste dalam bentuk water soluble. So nak tukarkan daripada toksin kepada waste ni, dia ada proses dia. Tapi proses dia tak boleh berjalan sendirian. Dia kena ada nutrien yang diperlukan. Kalau kita tengok sini, nutrien yang diperlukan ialah vitamin B, B2, B3, B6, B12, B kompleks lah. Senang cerita. Lepas tu asid folik, glutathione, flavonoid. Glutathione ni ialah dalam dalam elemen asid amino, ya, asid amino. Okey. Lepas tu macam-macam lagi vitamin yang diperlukan. Boleh tengok dalam gambar rajah. Vitamin B5, vitamin C kan, diperlukan magnesium, asid folik kan. Semua ni lah datangnya daripada kita punya suplemen lah. Aloe vera tadi, B pollen ya. B pollen pembekal B kompleks kan. Sekarang B pollen dah masuk, boleh borong-borong jangan tak makan B pollen tu. Okey. So itulah dia. B pollen ni bantu untuk selain pada aloe vera untuk hati ya.
Bipolen juga bagus untuk hati sebab dia boleh bantu pembuangan detox tu. Dia boleh detox toksin, pembuangan toksin dalam hati. Lepas tu dia juga bantu untuk memelihara ginjal, sistem saraf dan juga hormon. Okey, lepas tu juga bakar lemak. Kan tadi hati itu dia daripada fat soluble kepada water soluble, sebab bipolen ni dia support nutrien. So andai kata kalau kita tak dapat tidur, kan hati tak boleh bekerja dengan baik untuk menukarkan nutrien kepada waste. So kita makan bipolen ni boleh bantu support kerja-kerja hati tu. Okey. So seterusnya, okey, B propolis. B propolis ni bantu untuk tingkatkan kita punya immunity lah, datang daripada air liur lebah. So bila kita dah kurang tidur, tak cukup rehat kan, kerja shift sebagainya. Okey, of course nanti kita akan mudah dapat sesama, batuk, demam, kita mudah sakit-sakit kan. So kita tak payah makan antibiotik kat luar. Amalkan selalu B propolis sebabnya dia boleh bantu untuk tingkatkan imuniti kita. Dia adalah antibiotik semua jadi. Ingat polis polis dan propolis. So dia boleh bantu untuk menyahkan segala penyakit dalam badan kita. Dia anti radang, anti bengkak, anti kemerahan, anti sakit. Lepas tu dia experience menjadi untuk atasi keradangan. Lepas tu dia bantu atasi alergik alahan seperti debu ke, alahan pada makanan ke. Lepas tu bantu menentang kanser juga. Dan ketumbuhan pada ketumbuhan, menggalakkan penyembuhan luka kudis akibat kencing manis. So tadi hati dengan empedu, kalau kita tak tidur kan, boleh berpotensi pada kanser. So that's why kita kena amalkan B propolis supaya kita dapat atasi, kiranya dapat mengelak daripada kita kena kanser. Okey. So selain pada tu kita makan Permestin. Permestin ni pun sama juga, dia juga adalah anti kanser kerjanya. Boleh mencegah kanser lah ya. Okey, so apa ada dalam Permestin ni? Okey, dia ialah gabungan 7 jenis buah. Buah delima, beri biru, beri hitam, manggis, raspberry, blueberry pear, ekstrak buah anggur. Okey, dia kaya dengan antioksidan yang tinggi. Nilai ORAC itu oxygen radical adsorbance capacity. Okey, dan dia juga ada aloe vera di dalamnya. Okey, so manfaatnya apa? Dia ada polyphenol, antioksidan, phytonutrient, flavonoid, resveratrol. Semua ni ada quercetin, quercetin juga. Quercetin ni lah bantu untuk lebarkan saluran darah kita supaya saluran kita tu senang darah melalui beredar dengan lancar. Okey, so dia boleh bantu untuk menentang penyakit seperti kanser, diabetes dan juga penyakit Alzheimer. Okey, kupayaan tinggi untuk menetralkan reka bebas, melindungi sel, membantu mengurangkan kesan sampingan kemoterapi ataupun radioterapi bagi orang yang ada kanser pun boleh makan juga sebab dia boleh bantu kesan sampingan daripada itu. Okey, dia juga bagus untuk sel badan, baki sel badan ya, sendi, kulit cantik dan awet muda, atasi masalah tekanan fizikal, mental. Sebenarnya bila kita seseorang tu pada permulaan kan Kak Wati ada cerita tentang bila kita hati kita seorang yang jenis marah, kita tak tidur, sebenarnya sebabkan tak tidur lah, tak cukup tidur pada waktu malam. So that's why kita ambil Permestin ni, amalkan supaya dengan itu dia akan secara semulajadinya meredakan perasaan kita tu, tekanan mental. Kadang-kadang kita masa tu runsing, anxiety kan. So, bila tak tidur malam, memang kebanyakannya penyakitnya adalah penyakit yang berkenaan dengan otak lah, ya, brain fog. Maksudnya otak serabut, anxiety, jenis panik, jenis cepat risau, deep thinking kan. So orang macam tu yang tak dapat tidur malam, elok dia makan Permestin. Okey. So lagi apa tugas Permestin ni? Bantu atasi anemia. Lepas tu dia bantu juga untuk memperbanyakkan sel bakteria dalam usus kita. Okey. So seterusnya Royal Jelly. Royal Jelly bagus untuk apa? Bagi siapa yang tak boleh tidur, kan? Ada setengah orang tu dia kerja okey je malam-malam, tapi itulah pada pukul 1 dia suka nak tidur petang-petang. Tapi bila dah tidur petang tu, of course nanti malam nanti tak boleh tidur, kan? Pukul 11, pukul 1 tak tidur lagi, pukul 1 ke 3 pagi tak tidur lagi, kan? So untuk orang yang ada masalah tak boleh tidur tu, eloklah ambil Royal Jelly, kan? Sebabnya dia ada
ada vitamin B5 untuk menghasilkan hormon melatonin yang banyak ya, untuk mengawal kitaran tidur dan menggalakkan rasa relax. Dan juga siapa yang selalu stres, ya, stressful, balik kerja tu stres, membuatkan dia selalu fikir, nak tidur pun terfikir-fikir akan pekerjaan dia kan, hari esok macam mana kan, sehingga tak boleh tidur, pun sama juga boleh ambil Royal Jelly ni. Sebabnya dia boleh bantu untuk mengawal hormon, ada phytohormon yang mengawal atur sistem hormon untuk elakkan jerawat dan thyroid, ada B-complex dan acetylcholine untuk bantu mengimbangi masalah saraf ya. Okey, lepas tu dia ada inositol untuk bantu kawal hormon adrenalin dan endorfin, untuk redakan stres dan mengurangi tekanan. So sangat baguslah Royal Jelly ni diambil. Okey, seterusnya bukan sekadar makan saja, makan suplemen, kita pun kalau boleh air, sempadan tu air pun kena jaga. Tadi kan pukul berapa? Pukul 5 sampai pukul 7 tu buah pinggang kan. Sebelum tu pukul 3 sampai pukul 5 bladder itu pun dikencing. Waktu itu memang kena kencing je. Tapi bukan waktu itu yang kita kena minum air. Bukan waktu tu je kena minum air. Kena sebenarnya kena minum air daripada awal lagi ya, daripada pukul 5 ke 7 pagi tadi. Ya, so air sangat kena ambil dengan konsisten. Macam Kak Baiti pun nampak Kak Baiti pun ada air tumbler macam ni. Nampak tak nampak kan? Okey. So air kena ambil dengan betul kan? Dengan betul. Okey. So dan air pun ada kuantitinya sendiri mengikut berat badan kita. So kalau boleh kita sediakan macam tumbler ni. Kat sini dia ada reminder sikit. Dia ada reminder. Maksudnya kalau pukul 7 dah tara mana kita makan, minum air. Pukul 9, anda kata kalau dah sampai petang tengok masih penuh lagi kan? Maksudnya kita dah terdelay lah waktu minum air tu. So air pun diperlukan untuk flush kita punya semua toksin dalam badan kita. Sebab ini pun gejala kurang minum air pun adalah satu gaya hidup yang kurang sihat juga. Sebab Kak Baiti ada seorang customer, Kak Baiti dapat seorang customer ni, dia memang kurang minum air. Sebab apa tahu? Sebab dia kerja, dia seorang nurse, dia kerja kalau dekat hospital tu kan sejuk kan. So dia sejuk, tak rasa minum air. Secara automatik badan kita takkan rasa minum air. So terlupa minum air. Lepas tu datang sini, datang pada dekat Baiti, kaki dia dah bengkak, water retention. Kaki dia sembab lah. Dan memang kebetulan dia ada makan suplemen kat luar yang viral semua tu, yang mungkin mengandungi herba-herba kan, yang tak berapa sihat lah tak berapa sesuai untuk buah pinggang dia. Dan kebetulan Kak Baiti rawat dia pada pukul 5 ke 7 petang tu. Waktu tu lah waktu buah pinggang. Kebetulan memang Allah aturkan perjumpaan kita waktu tu. Memang waktu tu pun effectively buah pinggang bekerja, dan bila kita bagi solusi kan rawat pada buah pinggang tu, alhamdulillah water tension itu pulih. Ya, ada masalah. Dan bila Kak Baiti tanya apa masalahnya, satu pemakanan dia, dan dia kurangnya minum air tu. Sebab itulah air dalam badan dia tu berkumpul, dia tak keluar. Tak keluar daripada badan lah, berkumpul dalam badan. So air pun sebagai medium untuk pengangkutan badan kita. Okey, ni Kak Baiti tunjukkan satu video. Okay, boleh dengar ya. Are making potential cancer cells all the time, but our immune system regularly finds them and destroys them. Crucial to our tumor defense force are so-called natural killer cells. They're one of the only cell types that can recognize threats generated by our own bodies and call in an attack. It's one of life's great mysteries why some cells slip past our defenses and begin to grow. So our own immune system is still one of the best ways to fight the cancer. The trouble with chemo is, at the same time as it's poisoning our tumor cells, it's also wrecking our immune system. Which brings us to a small but remarkable study conducted in Sweden and published in 2013. A group of 10 average healthy young men were exercised on a bike for 60 minutes. Their blood was taken before the exercise and also straight after. The before and after bloods were then spun down to extract the clear serum and poured over laboratory lines of prostate cancer cells to see if they would grow.
Incredibly, the serum taken straight after exercise suppressed the cancer cell growth by 30%. That particular study is landmark because what it has done is it's woken up the scientific community to say there is something produced during exercise systemically. So the muscles are producing chemicals which are going to all parts of the body and they're actually destroying tumour cells. Okey, tu dia kan. Itu salah satu video yang berkenaan tentang kenapa pentingnya kita kena senaman tau. Sebab bila senaman nanti badan kita akan create natural killer cells and natural cancer cells tu. Natural killer cells untuk pembunuh semua jadi kanser. Maksudnya yang sebabnya kanser ni memang ada dalam badan kita kan. Ditambah lagi dengan gaya hidup kita yang tak sihat tu, tak tidur kan, lepas tu makan malam-malam kan. So kita akan berpotensi besar untuk dapat kanser, tapi Allah tak zalim. Allah akan keluarkan natural killer cells tu, itu akan yang pembunuh kanser kita tu. Tapi dengan syarat selain pada pemakanan kesihatan, kena juga senaman ya. Kena senam. Okay. So that's why itu nampak daripada video itu cakap lepas senaman nampak banyak natural killer cell dihasilkan. Okay. Seterusnya sorry. Okay. Ini okay. Ini promo untuk orang baru. Untuk orang baru, siapa yang kat sini yang masih menjadi belum jadi ahli forever, belum join forever, okey, join forever hari ini, join member kita hari ini. Okey, sebab hanya bayar RM90 sahaja anda akan dapat free satu botol aloe vera gel. Sedangkan harga aloe vera ni kan RM109.15. Tapi anda tak payah membayar RM109 ni, anda bayar RM90 sahaja, anda dah dapat jadi ahli forever seumur hidup kan, tak ada yuran-yuran keahlian semua, dan anda dapat free pula satu botol aloe vera, jimat RM19. Ya. So bagi siapa yang tak join lagi, cepat-cepat join, dan kalau boleh grab peluang makan makanan sihat yang Kak Bati cakap tadi, masa Kak Bati terangkan tadi kan, masa awal-awal kita breakfast aloe vera, kita kena breakfast dengan omega, lepas tu forever light, super green, madu semua kan. Lepas tu makan malam pun nak elakkan badan kita tidak kurang mengalami autophagy kan. Kita takut nanti terlapar pula tengah malam tu kan, tak cukup nutrisi. So that's why kita kena top up nutrisi banyak-banyak. So kita kena grab, kena beli. Kena beli untuk makan kita sendiri, bagi kita sihat kan. Dan kita itulah kalau boleh kan, grab jadi VIP. Sebab apa? Sebab bila grab jadi VIP ni akan dapat diskaun 30% seumur hidup juga. Seumur hidup dapat 30%. Dia takkan turun-turun. Macam Kak Is cakap tadi masa awal-awal kan, Kak Is cakap tadi, dia lama tidur, dia nak beli balik tetap dapat diskaun pada pangkatnya. Ya. So dan bila kita ambil set VIP yang kat cadangan ni, inilah semua suplemen yang diambil pada belah pagi dan belah malam ya. Ada aloe vera, ada nektar, semualah yang ada tadi, lebih kurang 12 jenis buah, 12 jenis suplemen ya. Kita makan pagi dan malam ni, nampak banyak, tapi sebenarnya memang badan kita sebenarnya perlukan nutrisi dan vitamin dan mineral. Bukan makanan semata-mata. Makanan tu lebih kepada untuk menihalah untuk kita makan kan, untuk kita dapatkan zat juga. Tapi lebih kepada makanan harian kita, tapi tak cukup zat. So that's why kita perlukan suplemen untuk bekalkan nutrien yang cukuplah badan kita, supaya tidak kita dapat penyakit kan, dan dapat support balik organ-organ kita yang terpaksa bekerja walaupun mereka sepatutnya kena berehat kan. So harga di sini, harga kalau set ini kan, anda akan dapat 20 jenis barang banyak sangat, boleh makan seisi keluarga kan, boleh makan berbulan lamanya. Okey, lebih kurang RM1,989. Dapat jadi VIP, dapat diskaun 30%. Kalau anda beli satu botol pun tetap dapat 30%. Dan tapi kalau anda kata anda nak lagi murah, kita ada promo juga. VIP murah. VIP murah je. Dengan harga RM1,525.70 Anda juga dapat jadi VIP. Dapat 17 barang
ya, dapat diskaun 30%, tapi kena grab set ini to start your journey pack, yang mana promosi sampai 30 September saja. Maksudnya tak lama lagi, sampai hujung bulan ni sahaja promosi ni. So dapat 17 barang, dan semua barang-barang ni adalah barang-barang yang memang kita pakai masa malam, masa makan untuk supplement malam, senang pagi, ya. Lepas tu ada juga sekali dilengkapi dengan personal care untuk bagi kita segar dan cantik, sihat luar dan dalam. Okay. So kalau boleh anda grab, ya, anda grab promo ini, jangan lepaskan peluang, sebab peluang ini akan berakhir pada 30 September nanti. Dan itulah, jadi bila anda dapat anda grab ini, anda akan jadi VIP dan anda boleh dapat sekali kita punya learning portal, yang mana dalam tu ada testimoni yang hebat-hebat, testimoni penyakit lah, yang mana anda boleh tengok, anda boleh melihat sahabat-sahabat kita yang dah sembuh daripada penyakit. Alhamdulillah, walaupun mereka ada masalah kesihatan sebelum ni akibat kerana gaya hidup tak sihat kan, tapi bila makan Supplement Forever, alhamdulillah mereka mendapat kesihatan yang baik. Okey, seterusnya ini salah satu kata-kata lah, ya, sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya kamu mempunyai tanggungjawab untuk menunaikan hak terhadap tubuh badan kamu. Ni riwayat hadis daripada riwayat Bukhari. Okey, so memang maksudnya kita memang kena tunaikan hak pada tubuh badan kita. Waktu badan kena tidur, waktu badan perlukan makanan, kita kena sediakan makanan terbaik untuk tubuh badan kita, kena sayangi, kena ingat, ya, jadual-jadual makan tadi, jadual-jadual organ tadi, baru kita boleh mencintai, menyayangi tubuh badan kita, dan baru kita boleh jaga betul-betul, kan, supaya dia tidak sakit. Sebabnya sebenarnya kesakitan itu adalah bermula daripada organ yang lemah. Sebab lemah sebab apa? Salah satu sebab kerana kurang tidak bagusnya gaya hidup kita seharian, dan juga kurangnya makanan pembekal nutrisi yang kita bagikan pada tubuh badan kita. Okey, so ya, makanan sunnah, betul. Tak rugi pun sebab makanan sunnah, kan. Okey. So akhir kata, ni kata-kata daripada Kak Baiti, buat apa yang kita cakap, baki apa yang kita silap. Okey. So itu sajalah pengongsian Kak Baiti untuk anda semua. Kak Baiti mohon maaf di atas kesilapan, keterlanjuran kata-kata, kalau ada yang mana terasa tu, kan. Kak Baiti harapkan apa yang Kak Baiti sampai ni bermanfaat untuk bantu anda, dan anda juga boleh bantu orang lain. Okey, so yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan Kak Baiti sendiri. Dan Kak Baiti ucapkan terima kasih kerana sudi bertahan sehingga waktu ini, walaupun terkeluar tadi, anda stay, kan, anda stay setia bersama Kak Baiti hingga ke akhir rancangan. Okey, so Kak Baiti paskan kepada Kak I semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Baiti. Wah, luar biasa. Tahu tak, tadi participant sampai 497, 499. Imagine, ya. So Baiti, alhamdulillah, saya bersyukur sangat semua yang datang hari ini bertuah, sangat-sangat bertuah, sebab kita mengenali diri kita, betul tak? Kita tak tahu pun dalaman tu macam mana. Saya tak tahu pun pasal usus besar, usus kecil, perut ni, ya, saya tak tahu langsung. Tapi Masya Allah, bila saya tahu keadaan macam ni, saya faham dah kenapa saya punya masalah, kenapa badan saya bermasalah. Sebab saya makan ikut selera. Saya tak tahu you all lah, tapi saya lah, ya, saya suka makan, saya sedap. Roti canai susah nak buang, saya suka. Jadi sekarang saya dah tahu, kalau saya nak sihat, saya perlu pilih apa sarapan saya, betul tak? Perlu banyak minum air kosong. Saya dulu suka minum kopi, teh tarik, kan. Lepas tu sekarang dah nak taubat lah, sebab tengah buat clean 9, boleh pula lepas daripada kopi. So sekarang ni kita tahu kita perlu pilih apa sarapan kita, sebab apa kaitan dia? Pukul 5 pagi sampai 7 pagi usus besar, kan. Lepas tu perut, bayangkan. So pada waktu 7 pagi hingga 9 pagi itu adalah perut. Artinya apa yang kita makan waktu pagi tu sangat-sangat perlu, kan. Itu satu. Jadi tadi Baiti sebut pasal sarapan, kan. So saya selalu fikir, ya Allah, Malaysia ni top diabetes, kita tahu tak? You all tahu tak? I think you all tahulah. Kalau tak tahu pun tampaklah ramai seorang buncit, termasuk saya, kan. Jadi artinya kenapa? Sebab apa sarapan? Apa yang kita ambil? Ya, apa kita ambil pada waktu pagi? So fikir-fikirkanlah kawan, sebab kita ada pilihan, sama ada kita nak masuk hospital. Tapi yang sedihnya kadang-kadang kita tak. Sekarang yang saya sedih lah, saya sendiri sedih ialah saya dah diberitahu
Kan hari ni kita ada 500 orang, dekat 500 orang yang dah diberitahu. Tapi adakah kita manfaatkan? So saya kata tadi, tulis nota, letak kat kepala ni, masukkan dalam hati dan sayangi diri kita, insya-Allah. Tabiat yang Baiti kata tadi, buat apa yang kita cakap, buat apa yang kita betulkan apa yang kita silap. Ada 4 yang saya nampak. Yang pertama sekali, minum air kosong. Kan air kosong tu percuma percuma minum air kosong. Tak naklah teh tarik, tak naklah kopi ya. Sorry lah cakap ni untuk diri sendiri tau. Kedua, sarapan tu biarlah bernutrisi. Kita ada madu, kita ada Forever Life. Saya punya anak ada masalah sembelit, tapi alhamdulillah bila ambil Forever Life langsung tak ada masalah. Memanglah aloe vera gel tu bagus kan, tapi makan pagi tu dia kat universiti tau. Makan pagi tak payah susah. Ambil sekejap blend terus dapat. Ya, jadi dia suka sebab Forever Life tu senang nak siapkan. Sedap lagi tu kan. Lepas tu kita ada madu. So sarapan bernutrisi lah. Saya ni menambah sikit ya Baiti. Sarapan bernutrisi dah ada dalam Forever. Kalau tak ambil memang rugi. Kan? Lepas tu senaman ya. Bayangkan tadi video tu kata bila orang yang bersenam, kanser, sel kanser tak boleh tumbuh. Tapi satu juga orang yang takut pasal buncit, orang yang takut pasal diabetes, saya lah ya, orang yang ada kolesterol, ada minyak ikan. Betul tak? Minyak ikan ambil untuk pecahkan lemak. Tapi kalau kita bersenam, gula yang lebih itu akan dibakar dalam senaman. InsyaAllah. Jadi minum air kosong, sarapan bernutrisi, senaman, tidur awal, bangun awal. InsyaAllah. So ada soalan tadi, ya, ada tak orang yang nak tanya soalan? Ada sempat tak Baiti? Ada 15 minit lagi. Boleh tanya soalan ke Baiti? Boleh. Okey. Siapa nak tanya Kak Is soalan ada, sebab Kak Is ada ni Kak, ada catat apa-apa soalan yang ada dia kata kalau nak tidur lena, suplemen apa yang diperlukan? Insomnia apa yang boleh bantu untuk insomnia? Okey, masalah insomnia ni sebabnya masalah tidur, dia kurang hormon melatonin. Ya. So dia boleh ambil aloe vera, nektar, lepas tu minyak ikan ya. Sebab minyak ikan pun bantu untuk bantu otak. Sebabnya melatonin ni dihasilkan di otak. Kita kena tahu kelenjar pineal di otak yang akan merembeskan melatonin tu. So maksudnya key-nya ialah kita kena bantu organ kita untuk menghasilkan lebih banyak melatonin. Itu otak kita tu lah. So aloe vera, nektar, lepas tu minyak ikan omega 3 tu kan. Lepas tu royal jelly. Royal jelly pun sama, boleh ambil boleh amalkan sebab royal jelly ni dia ada inositol yang boleh bantu ada vitamin E, inositol, fitohormon ya, vitamin E, vitamin 5 ni yang akan bantu untuk menghasilkan hormon melatonin. Dia bantu kawal tidur kita. Dan kita kena tahu juga apa punca insomnia tu. Andai kata kerana kerana masalah ke kan, so kita tu bila makan suplemen ni tambah sekali dengan pemestin semua tu, dia membuatkan kita jadi lebih tenang, so that kita tu boleh switch off otak tu. Fikirkan masalah tu selepas waktu lain, pada waktu lain. Gitu. Okey ya, InsyaAllah. satu lagi soalan lain ya Baiti. Ada yang tanya nak minum ni dengan air panas ke, air sejuk ke? Apa Tapi tu, minum apa? secara general Forever nutrisi lah overall. Kalau nak minum, contohnya kalau kita sediakan tumbler macam ni kan. Kalau saya sediakan tumbler No, tu bukan ada. itu. Yang nutrisi macam Nutrisi. Forever Life. Macam Forever Life tu dia Super kena Green. bancur dalam suhu bilik, air suhu bilik ataupun air sejuk. Air yang bukan air panas lah, sebab kalau macam Forever Life tu nanti akan merosakkan enzim dalam dia. Okey, dan yang lain-lain pun sama juga. Kalau boleh kita amalkan minum air bersuhu bilik ataupun air sejuk je lah. Bukan ais ya, bukan ais yang berketul-ketul ke. Tapi kalau anda kata kita dalam keadaan panas, boleh je kita sulam dengan ais macam tu. Sebenarnya kita kalau boleh kurangkan minum air panas, sebabnya sebenarnya kita ni kalau contoh pagi kita minum air panas, biasanya kita akan nak jadikan air panas kita tu bergula ataupun bersusu. Maksudnya berlemak. Biasanya kalau kita membiasakan diri kita minum air panas, sebenarnya kita akan prone untuk menjadikan air panas kita tu
berperisa lah. Sebabnya air panas, maksudnya kita selalu akan nak jadikan dia kopi ke ataupun letak susu atau letak apa benda-benda yang memaniskan lah. So that's why kita kena galakkan diri kita minum bersama dengan suplemen pun minum air sejuk, air bersuhu bilik tu. Gitu Kak Is. Okey, satu lagi, Ada lagi. budak umur berapa boleh makan omega? Oh, omega. Sebenarnya daripada budak umur 1 tahun dah boleh dah makan omega. Boleh Oh. je makan omega. Boleh pecahkan omega tu. Andai kata tak boleh telan kan. Boleh kulum-kulum. Tambah sekarang ni kita ada omega 3 plus kita tu kecil-kecil je kan. Boleh dikulum dan dia tidak rasa hanyir. Bagusnya omega kita sekarang tak rasa hanyir. So dia boleh makan daripada budak lagi, daripada baby. Daripada umur 1 tahun. Even kalau dia dah macam umur 6 bulan, umur 7 bulan dah makan solid food. So boleh je kita pecahkan, kita bagi anak tu makan. Kalau kita bagi takut telan kan. So kita boleh pecahkan dan bagi dia hirup dia punya sirap dia tu. Sirap omega minyak tu. Okey, satu lagi, ini saya baca daripada chatting sekarang ya, sebab tadi hilang tiba-tiba kan masa disconnected sekejap tadi. So mengenai keputihan yang gatal, nak ambil apa? Okey, keputihan gatal ni jenis penyakit yang penyakit kewangitaan ya. So kena ambil aloe berry nectar. Sebab aloe nectar ni bagusnya untuk seimbangkan hormon. Kita kena tahu kenapa masalah keputihan tu berlaku. Sebabnya ialah ketidakkeseimbangan hormon dalam kita punya sistem reproduktif. Dalam ni lah sistem penakan wanita tu, vagina dia, dalam rahim dia tu. So kita kena ambil aloe berry nectar untuk bantu detox toksin pada sistem kencing dan juga sistem reproduktif. Lepas tu omega 3 plus untuk lancarkan aliran darah yang boleh supply ke dalam kita punya rahim untuk kesihatan rahim kita tu. Lepas tu boleh ambil bee propolis. Bee propolis ni ialah antibakteria, antibiotik semua jadi untuk nyahkan kuman, untuk bantu tingkatkan imuniti kita lah. Dan juga boleh ambil pemestin. Pemestin pun sama. Dia antioksidan yang boleh jaga kesihatan pada kita punya rahim tu. So itulah. Kalau boleh makanan kita ni kalau dilengkapi dengan health triangle, nanti kepada semua boleh nak tahu tentang health triangle ataupun segitiga kesihatan, boleh tengok kelas-kelas sebelum ni yang disampaikan oleh MDM Olive kan. Banyak cerita tentang health triangle. Sebenarnya suplemen kita ni elok kalau kita ambil secara mengikut rukun ataupun hukum segitiga kesihatan tu, baru komplit. Bila komplit segitiga kesihatan tu, barulah kita punya, insyaAllah kita punya penyakit kita tu dapat diatasi dengan baik. Gitu. Okay, thank you Baiti. Bercakap pasal hair triangle sebab Baiti yang guide saya kan. Pasal keputihan ni sebab saya amalkan mula-mula, yang saya amalkan sampai sekarang lah ya. Minyak ikan, aloe vera gel dengan berry nectar. Itu asas. Banyak yang lain lagi lah yang saya ambil. Tapi nak bagi tahu, the first few months lepas saya ambil aloe vera, tak lama tau, aloe vera gel, aloe vera nectar dengan omega, saya ada 2 masalah kencing terkucil. Tahu tak kencing terkucil? Dia macam selalu menitis lah ya. Lepas tu saya ada masalah keputihan, alhamdulillah dah selesai. Ya, nak bagi tahu lah kawan-kawan ni ya, benda ni nak buat je, jangan banyak soal, jangan tak ikut. Ikut cakap coach ya. So insya-Allah dia akan sihat. So ada lagi Baiti, dia tanya rasanya cukup kalau Kak Is. ya, Rasanya sorry? cukup. Rasanya Cukup ya? cukup. Okay. Kita dah tiba Okay. masa dia. Okay, sorry. Hopefully kalau siapa yang ada soalan tu, boleh ajulah kepada upline masing-masing ya. Okay, satu lagi. Saya rasa soalan ni agak baik. Okay. Satu lagi, sangat baik dengan soalan ni. Sakit Okay, buah pinggang yang sudah hemodialysis. Yang sesuai Okay. apa ya? Okey, untuk pesakit buah pinggang ni yang sudah buat dialisis lah ya, buat dialisis sama ada dialisis darah ataupun dialisis air ni, dia kena banyak makan suplemen daripada lebah, daripada produksi lebah. Itu madu,
lepas tu bipolen dan juga bipropolis. Tiga suplemen lebah tu dia kena makanlah, kena konsum. Macam aloe vera semua tu dia ada potasium. Takut potasium tu terlampau tinggi sangat kan, sebabnya yang akan melakukan penyerapan pada potasium pada buah pinggang. Bila orang ada masalah buah pinggang ni, dia akan dia akan takut kita membebankanlah potasium, membebankan penyerapan potasium pada buah pinggang dia. Tapi boleh ambil, tapi bukan dengan kuantiti yang sangat sedikit. Contohnya macam 30 ml kalau nak makan aloe tu. Ni pengalaman Kak Bai sendirilah ya. Pengalaman Kak Bai sendiri, macam aloe tu boleh nak makan tapi 30 ml dan makan pada bukan hari masa buat dialisis tu. Tapi pada setiap hari dialisis kena makan bipolen. Bipolen kita dah ada sekarang ni. Lepas tu bipropolis, madu, tu jangan tinggal lah, masya-Allah. Walaupun dengan makan 3 barang tu kan, 3 barang-barang pada polen ni, kita tahu sebenarnya polen produk lebah ni sebenarnya adalah resepi ataupun formula makanan yang dibuat oleh Allah SWT. Sebabnya ada dalam Al-Quran kan, tentang dalam surah An-Nahl cerita tentang lebah kan, yang mana lebah ni daripada badan lebah sendiri keluarnya berbagai jenis cairannya. So madu, propolis ya, aloe lebah tu, pollen semua tu semua sangat-sangat bagus. Dan walaupun orang masalah buah pinggang ni, maksudnya lah dia sedangkan air yang baik pun dia tak boleh nak minum, sebabnya dia masalah buah pinggang tu kena kota hanya berapa ratus ml je sehari, dalam 500 ml. So maksudnya dalam air yang air yang sihat pun tak boleh kan. So that's why memang terpilih lah makanannya tu. Dia tak boleh makan sembarangan, kena kontrol. Tapi lebah, produk lebah macam pollen, propolis ni dia boleh makan dengan banyaknya, insya-Allah. Sebab dalam lebah pun ada asid amino yang bantu untuk kesembuhan pertumbuhan buah pinggang sendiri, dan ada zat-zat yang lain yang bagus untuk kesihatan buah pinggang. Okey. Okay, alright. Terima kasih Pak Iti. Saya harap semua dapat manfaat. Yang kawan-kawan semua kita sama-sama jadi sihat insya-Allah, dan kita cubalah ubah tabiat kita ya, sebab kita ramai orang bergantung di kita, anak-anak, suami, mak ayah kita kan. So dan kita ada kerja, bila selalu MC tak baik juga kan. So insya-Allah apa yang kita belajar hari ini manfaatkan, praktikkan. Okay, thank you. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih kawan-kawan. Okey. Bye.